Assalamualaikum, salam sejahtera. Saudara anda sedang menyaksikan langsung dari Parlimen bersama saya Andy Reza Rohadian. Hari ini Dewan Rakyat dan Dewan Negara masih lagi bersidang serentak. Saya kongsikan dahulu intipati Dewan Rakyat hari ini. Seperti biasa setiap Selasa, Dewan akan dimulakan dengan waktu pertanyaan-pertanyaan menteri. Ada 3 soalan akan dibangkitkan. Pertama daripada Ahli Parlimen Sabak Bernam kepada Menteri Pertanian dan Industri Makanan. Beliau mahu tahu setakat manakah kekurangan bekalan ayam yang dialami dalam pasaran tempatan sekarang. Dan kedua, nyatakan sejauh manakah langkah membenarkan pengimportan ayam sejuk beku dari luar negara akan dapat mengatasi masalah kekurangan bekalan ayam di negara ini. Soalan kedua pada sesi MQT pula diajukan oleh Ahli Parlimen Rasah kepada Perdana Menteri. Beliau mahu tahu 3 perkara. Pertama, apakah justifikasi atau bagaimanakah pengiraan yang mengesahkan pencapaian 90% dalam pentadbiran 100 hari yang amat berhormat Perdana Menteri yang disifatkan beliau terlalu tinggi. Dan kedua, kementerian manakah yang memperoleh markah tertinggi dan markah terendah. Ketiga, apakah rancangan seterusnya untuk menambah baik kelemahan-kelemahan sedia ada. Soalan ketiga dalam sesi MQT pula diajukan oleh Ahli Parlimen Kemaman kepada Menteri Kanan Pendidikan. Beliau mahu tahu usaha kementerian untuk menangani masalah buli di sekolah, khususnya melibatkan murid yang tinggal di asrama. Selesai saja waktu pertanyaan-pertanyaan menteri, Dewan akan diteruskan dengan waktu pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan. Antara soalan-soalan yang dijangka akan menjadi tumpuan hari ini adalah soalan daripada Ahli Parlimen Lahad Datu kepada Menteri Kesihatan. Beliau mahu tahu bilakah kementerian akan melonggarkan SOP seperti pemakaian pelitup separuh muka dan juga penjarakan fizikal, memandangkan kebanyakan negara di Eropah, khususnya di United Kingdom, tidak lagi mewajibkan pemakaian pelitup separuh muka. Soalan lain yang dijangka akan menjadi tumpuan adalah soalan daripada Ahli Parlimen Parit kepada Menteri Kesihatan. Beliau mahu tahu jumlah kerugian yang ditanggung oleh sektor pelancongan kesihatan sejak pandemik COVID-19 mula melanda Malaysia. Dan kedua, apakah usaha yang telah pun dilaksanakan oleh kementerian bagi merancangkan semula sektor pelancongan kesihatan. Ahli Parlimen Taiping pula meminta Menteri Dalam Negeri menyatakan jumlah kes yang terlibat dengan Macau scam serta jumlah amaun yang terlibat untuk setiap tahun bermula dari tahun 2016 hingga 2021. Anda boleh terus saja mengikuti semua soalan yang akan dibangkitkan pada sesi pertanyaan bagi jawab lisan hari ini menerusi aturan urusan mesyuarat yang telah pun dimuat naik di laman web rasmi Parlimen Malaysia. Baik saudara, selesai saja waktu pertanyaan-pertanyaan menteri dan waktu pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan. Dewan akan diteruskan dengan pembentangan rang undang-undang dan juga urusan kerajaan yang lain. Suka saya maklumkan kepada anda bahawa semalam Dewan Rakyat telah pun meluluskan rang undang-undang perbekalan 2022 atau bajet 2022 peringkat jawatan kuasa setelah melalui 13 hari tempoh perbahasan dan penggulungan oleh kementerian yang terlibat bermula 22 November lalu. Bajet 2022 yang telah pun dibentangkan oleh Menteri Kewangan pada 29 Oktober lepas melibatkan peruntukan keseluruhan berjumlah 332.1 bilion ringgit, jumlah terbesar yang pernah direkodkan di negara ini. Baik saudara, antara rang undang-undang yang akan dibentangkan untuk bacaan kali pertama hari ini adalah RUU langkah-langkah sementara bagi mengurangkan kesan penyakit coronavirus 2019 pindaan 2021, dan kedua, rang undang-undang pencegahan dan juga pengawalan penyakit berjangkit pindaan 2021. Seterusnya, senarai rang undang-undang yang akan dibentangkan anda boleh sekali lagi menyaksikannya sendiri menerusi AUM yang telah pun dimuat naik di laman web rasmi Parlimen Malaysia. Baik saudara, sementara itu di Dewan Negara pula, antara soalan-soalan yang akan dibangkitkan hari ini adalah berkenaan dengan sasaran pembinaan rumah mampu milik dan juga mengenai tarif air dan juga caj perkhidmatan pembentungan. Kita ke Dewan Rakyat terlebih dahulu untuk mengikuti jawapan daripada menteri dan juga timbalan menteri yang berkaitan. Sabak Bernam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih timbalan Yang di-Pertua. Soalan Sabak Bernam meminta Menteri Pertanian dan Industri Makanan menyatakan setakat manakah kekurangan bekalan ayam yang dialami dalam pasaran sekarang dan nyatakan setakat manakah langkah membenarkan pengimportan ayam sejuk beku dari luar negara akan dapat mengatasi dan menyelesaikan masalah kekurangan ayam ini. Sila Yang Berhormat Menteri Pertanian dan Industri Makanan jawab dalam tempoh masa 3 minit.
Terima kasih Datuk Yang di-Pertua, terima kasih Yang Berhormat Sahabat Bernam. Untuk makluman ahli Yang Berhormat, purata keperluan ayam dalam negara adalah sebanyak 3,762 tan metrik sehari atau 113,220 tan metrik sebulan. Ini bersamaan dengan 2,2 juta ekor sehari atau 62,9 juta ekor sebulan. Pengeluaran ayam pada bulan Oktober 2021 adalah sebanyak 52,05 juta ekor dan pengeluaran tersebut telah menurun kepada 51,4 juta ekor pada bulan November 2021, iaitu kekurangan sebanyak 17,73% berbanding dengan keperluan sebenar. Manakala unjuran pengeluaran ayam pada bulan Disember 2021 disasarkan hanya sebanyak 61 juta ekor. Kekurangan bekalan ayam di pasaran antara lain disebabkan oleh peningkatan permintaan yang mendadak setelah pembukaan semula sektor ekonomi bermula pada bulan Oktober 2021. Bagi mengatasi kekurangan bekalan berkenaan, kerajaan telah memberi kebenaran untuk mengimport ayam bulat sejuk beku sebagai langkah intervensi untuk memastikan bekalan ayam dalam pasaran sentiasa mencukupi dan harga yang stabil dan berpatutan. Kebenaran pengimportan ini adalah sehingga 10,000 tan metrik sebulan atau bersamaan dengan 5,5 juta ekor sebulan bagi tempoh Disember 2021 hingga Februari 2022. Tertaluk kepada syarat-syarat yang telah ditetapkan. Pengimportan ayam ini hanya dibenarkan dari loji penyembelihan luar negara yang telah disahkan dan diiktiraf oleh kerajaan. Langkah intervensi ini adalah bersifat sementara, sehingga bekalan ayam dapat distabilkan oleh industri ayam tempatan. MAFI akan memantau pengimportan ini bagi memastikan pengimportan hanya bertujuan untuk menampung keperluan bekalan tanpa menjejaskan industri ayam tempatan. MAFI menerusi Jabatan Perkhidmatan Veterina DVS telah mengadakan sesi libat urus dengan pemain industri ayam tempatan supaya memberi komitmen untuk meningkatkan kapasiti pengeluaran selaras dengan permintaan semasa. MAFI yakin bekalan ayam tempatan di pasaran akan stabil menjelang Februari 2022. Sekian. Soalan pertama, sila. Terima kasih Timbalan Speaker dan terima kasih kepada Menteri yang telah memberikan jawapan sebelah tadi. Tahniah kerana berusaha untuk memasarkan hasil pertanian terutama ayam. Dan soalan tambahan saya, apakah kerajaan ayam beku yang diimport ini halal dan bermutu? Dan langkah kerajaan bagi memastikan peternak ayam tempatan tidak terjejas dan setakat manakah bekalan ayam ini dapat menstabilkan harga runcit ayam di pasaran kini yang mencecah sehingga RM10 lebih. Terima kasih. Sila Menteri. Ya, 2 minit. Terima kasih Ahli Yang Berhormat. Secara ringkasnya saya ingin katakan bahawa pengimportan ayam beku daripada luar negara ini adalah selamat dan halal. Ianya dibuat melalui Jawatan Kuasa Pengiktirafan Rumah Sembeli bagi Pemprosesan Luar Negara yang dianggotai oleh DVS, Jabatan Perkhidmatan Veterina dan juga JAKIM. Jatuan kuasa ini adalah merupakan jatuan kuasa yang membuat pengiktirafan. Untuk makluman Yang Berhormat, pada ketika ini 9 buah loji di Thailand dan 2 buah loji di China diiktiraf oleh Jawatan Kuasa Pengiktirafan Rumah Sembeli bagi pemprosesan loji pemprosesan luar negara. Jadi ianya bukan kali pertama. Pada ketika ini kita mengimport ayam keratan daripada 9 loji Thailand dan juga 2 buah loji daripada negara China. Ianya dipantau oleh Jawatan Kuasa dan pengiktirafan dibuat melalui Jawatan Kuasa ini. Dan tentu sekali pengimportan ini ayam sejuk beku ini merupakan satu langkah sementara dan kementerian kerajaan akan terus memantau bekalan ayam di tempat pasaran tempatan sampai saja ianya stabil dan pulih
pengimportan langkah intervensi sementara ini akan diberhentikan. Jadi ianya dibuat semata-mata untuk menampung kekurangan bekalan ayam yang sedang berlaku di negara kita. Terima kasih. Terima kasih Menteri. Soalan tambahan kedua saya jemput Yang Berhormat Sungai Petani. Terima kasih Datuk Speaker. Saya ingin bertanya Menteri, masalah ayam ini bukanlah masalah semalam. Ianya masalah bertahun-tahun lamanya. Setiap kali kita ada perayaan, setiap kita ada masalah, harga ayam akan naik melambung. Saya ingin bertanya Menteri, adakah Menteri sedar bahawa masalah harga ayam ini naik apabila dedak atau makanan ayam ini naik? Jadi kita ada banyak institusi-institusi yang terlibat dalam mengkaji bahan-bahan yang boleh digunakan untuk buat dedak ini seperti madi dan lain-lain. Adakah kerajaan mempunyai rancangan untuk memastikan bahawa kita keluar sendiri dedak kita? Macam di Kedah tu kita bakar jerami, kita bakar padi yang tak macam-macam. Sedangkan ianya boleh dikonvertkan menjadi dedak. Adakah Menteri mempunyai program yang khusus, yang jelas supaya masalah dedak ni selesaikan dahulu? Once kita selesai masalah dedak ni, saya yakin, Datuk Speaker, masalah harga barang, harga ayam ni dapat kita kurangkan kalaupun kita selesaikan. Terima kasih. Terima kasih Sungai Petani. Sila Menteri, 2 minit 13 Ya, memang betul. Kos pengeluaran ayam di ladang sebagian besar dipengaruhi oleh harga makanan. Antara komponen yang mempengaruhi harga kos pengeluaran industri ternakan ayam ini, anak ayam lebih kurang 23% kosnya, makanan ayam 73%, utility 2%, vaksin dan ubat 1%, upah pekerja 1%. Banyak sebarang kenaikan terhadap kos makanan ternakan akan meningkatkan kos pengeluaran dan memberi impak kepada harga pasaran. Dan tentu sekali dan sebagian besar daripada komponen ternakan ini, jagung, bijian diimport daripada Brazil, daripada Argentina, daripada beberapa negara yang lain. Jadi kebergantungan kepada kos harga makanan tertakluk kepada harga pasaran antarabangsa yang mempengaruhi kos harga bijian dan juga jagung yang kita import. Jadi ini merupakan faktor kenaikan harga pengeluaran ayam di negara kita. Tentu sekali sebagai langkah jangka masa panjang, Kementerian akan terus mengubah dasar untuk mengurangkan impak kebergantungan kita terhadap jagung dan bijian daripada negara luar. Tetapi itu merupakan satu langkah berterusan yang akan terus dibuat oleh kerajaan. Kita sedang mengolah melalui dasar agro makanan 2.0, melihat tindakan-tindakan yang perlu diambil oleh kementerian bagi mengurangkan kebergantungan kita terhadap komponen-komponen makanan ternakan yang diimport daripada luar. Ini melibatkan penempuan terhadap penanaman jagung, rupanya penempuan terhadap penyelidikan dengan institusi penyelidikan yang lain, seperti yang digariskan dalam dasar agro makanan 2.0. Jadi buat ketika ini kita akan berhadapan dengan masalah kenaikan harga makanan ayam ternakan yang mempengaruhi harga pasaran ayam di negara kita. Terima kasih. Terima kasih Menteri. Ada sedikit masa lagi saya bagi peluang kepada Alor Gajah. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Terima kasih YB Menteri. Tahniah kerana usaha-usaha yang sedang dilaksanakan untuk menstabilkan harga ayam. Walau bagaimanapun, kalau kita lihat tadi disebutkan, kita ni adalah sebuah negara yang boleh dianggap sebagai net importer apa segala barangan yang kita gunakan. Apakah rancangan kerajaan dalam dasar agro makanan untuk memastikan contohnya kalau keluaran tempatan berkisar lebih kurang 52 juta satu tahun, permintaan lebih daripada itu, adakah program yang spesifik akan dilaksanakan untuk memenuhi permintaan itu dan boleh menstabilkan harga ayam bagi jangka masa yang panjang? Terima kasih. Terima kasih. Sila Menteri. Ya, banyak mempengaruhi disebabkan oleh dasar yang sedia ada.
Memang benar kita mengimport banyak barang makanan, bahan makanan daripada luar. Contohnya kita have been selesa dengan dasar 70-30% bagi padi umpamanya. Maknanya kita berpegang kepada dasar yang sedia ada. Dalam sektor padi beras kita selesa dengan dasar 70-30, kita keluarkan 70 dan kita import 30%. Dan itu menyebabkan kita terus bergantung kepada pengeluaran pengimportan beras daripada negara luar. Begitu juga dari sektor agro makanan yang lain. Tetapi bagi ternakan ayam, untuk makluman ahli yang berhormat, kita sebenarnya memenuhi kehendak SSL kita, malah kita cuma mengimport ayam keratan untuk diproses sebagai nugget dan juga sausages. Tetapi secara ayam bulat kita sebenarnya hampir 100%, malah almost there dari segi SSL. Tetapi disebabkan oleh PKP, pihak industri mengurangkan pengeluaran ayam tempatan. Dan keadaan ini menjadi kritikal apabila PKP ekonomi dibuka dan ruang pertumbuhan permintaan untuk ayam bertambah. Ayam perlu diingat bahawa perlu 2 bulan untuk diternak dan boleh digunakan. Maknanya ada lapse 2 bulan itu. Dan disebabkan oleh proses peternakan 2 bulan itu menyebabkan kekurangan berlaku. Sebab itu libat urus kita dengan pihak industri. Mereka meyakinkan kita bahawa bekalan akan menjadi stabil selepas bulan Februari ini dengan proses peternakan yang lebih banyak dilakukan pada ketika ini. Jadi ia merupakan satu masalah sementara as far as ternakan bekalan ayam tempatan is concerned. Jadi pihak industri dengan kerjasama MAFI dan sebagainya membuat libat urus dan assuran daripada mereka bahawa masalah ini adalah masalah sementara dan pengimportan yang dibuat oleh kerajaan sebagai langkah intervensi adalah merupakan satu langkah sementara. Ianya akan diberhentikan sebaik saja pengeluaran stabil. Terima kasih. Terima kasih, Menteri. Pertanyaan Menteri seterusnya saya menjemput Yang Berhormat Tuan Chia Kee-chin Rasah. Terima kasih pada Datuk Speaker atas peluang yang diberikan untuk saya bacakan soalan kedua, meminta Perdana Menteri menyatakan apakah justifikasi atau bagaimanakah penyeraan yang mengesahkan pencapaian 90% yang dianggap terlalu tinggi dalam pentadbiran 100 hari Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, sambil mengumumkan kementerian yang membolehi markah tertinggi dan markah terendah. Apakah rancangan seterusnya untuk menambah baik apa-apa kelemahan yang sedia ada? Terima kasih. Okeylah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri untuk menjawab. 3 minit. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Terima kasih Yang Berhormat Wabi Rasah. Tari bukan sebarang tari. Tari direka nak hilangkan resah. Mari bukan sebarang mari. Mari nak jawab soalan Wabi Rasah. Tan Sri Datuk Yang Bertua, tujuan utama pelaksanaan aspirasi keluarga Malaysia AKM atau dahulunya dikenali sebagai petunjuk prestasi utama dengan izin Key Performance Indicator adalah bagi memastikan setiap kementerian mempunyai hala tuju dan perancangan yang jelas dari segi jangka pendek, sederhana dan panjang. Pelaksanaan aspirasi keluarga Malaysia 100 hari ini juga bertujuan untuk memastikan setiap anggota jemaah menteri dan juga kementerian bekerja keras dalam tempoh 100 hari setelah dilantik atau dilantik semula menganggotai kabinet. Penilaian prestasi ahli jemaah menteri ataupun kementerian adalah dinilai berdasarkan kepada pencapaian terhadap sasaran-sasaran yang telah ditetapkan oleh ahli jemaah menteri dan kementerian masing-masing. Dalam hal ini, penilaian telah diukur berdasarkan kepada perkhidmatan teras kementerian sebanyak 50%,
penilaian prestasi menteri yang membawa wajaran 25%, maknanya 75% empirical dan kuantitatif, sementara 25% adalah persepsi awam terhadap menteri dan kementerian yang turut membawa wajaran sebanyak 25%. Bagi memberi ruang kepada rakyat, mampu telah mengadakan tinjauan soal selidik mulai 1 hingga 15 November 2021 dan dalam tempoh tersebut seramai 190,914 rakyat selaku responden telah mengambil bahagian. Selain itu mampu juga melaksanakan analisis sentimen melibatkan kesemua 31 jemaah menteri mulai 1 September hingga 5 Disember 2021. Yang Berhormat Rasah minta supaya dinyatakan markah tertinggi dan juga markah terendah. Ini biarlah Datuk Yang di-Pertua Guru Besar simpan. Tak perlu guru-guru kecil dapat tahu. Dia pun baru je guru besar. Jadi bagi peluang pada dia. Terima kasih. Silakan soalan tambahan yang pertama. Terima kasih pada Datuk Speaker. Terima kasih pada Yang Berhormat Menteri yang menjawab bagi pihak Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Tak ada masalah. Biar guru besar simpan tu saya boleh terima. Sebab cuma soalan saya macam ni. Saya dengar, saya meneliti jawapan daripada Yang Berhormat Menteri tadi berkenaan dengan cara pemakahan ataupun justifikasi 50%, 25% dan sebagainya, persepsi rakyat dan sebagainya. Itu memang kita setuju kena ada indikator ataupun KPI yang tertentu untuk kementerian dan ada perancangan panjang. Cuma satu saya nak sebut Yang Berhormat Menteri, kalau 90% tu kalau SPM ke apa dia A+ tau. Ruang untuk tambah baik itu kira dah cukup sempit. Dah payah sebab kita ni manusia. Kita takkan capai 100%. Saya minta maaf lah. Bukan sebab Perdana Menteri tak bahagia apa. Tak mungkin ada siapa-siapa capai 100%. So 90 tu terlampau tinggi. Itu saya kena sebut. Cuma saya nak tanya. Ini sebab saya minta maaf lah. Walaupun Menteri tugas-tugas khas yang jawab, dia ada berkaitan dengan ekonomi, lebih menjurus kepada ekonomi. Ada satu perkara yang saya rasa dalam 100 hari kerajaan tak dapat selesaikan. Saya kena sebut secara terbuka dan rakyat semua tahu, iaitu kos sara hidup. Kos sara hidup saya nak sebut bukan di bawah Kementerian KPDN HEP sahaja. Ia melibatkan rentas kementerian. Kementerian KPDN HEP, MITI sebab penghilangan, pertanian, lepas tu peladangan, kalau logistik, pengangkutan, kalau subsidi melibatkan MOF. Saya ringkaskan. Jadi soalan saya, daripada JPM sendiri, apakah langkah pendek? Sebab semua benda naik sekarang ni. Kalau soalan pertama tadi pasal harga ayam, adalah langkah intervensi daripada MAFI tadi. Tapi macam mana dengan benda lain? Saya difahamkan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ada mempengerusikan satu mesyuarat pasal kos sara hidup pada hari Khamis yang dulu. Saya nak tahu setakat manakah langkah-langkah jangka pendek, jangka sekarang ni yang terdesak yang akan dilaksanakan oleh kerajaan untuk mengatasi masalah kos sara hidup, khasnya subsidi minyak. Sebab saya difahamkan 6 bulan ringkaskan soalan terhutang subsidi kepada pengeluar. Jadi pengeluar tak mau keluarkan minyak dalam paket tu. Betul atau tidak? Saya mohon jawapan daripada Yang Berhormat Menteri. Minta maaf Datuk Speaker, panjang sikit. Menteri, jauh daripada soalan. Panjang betul tadi. Jadi banyak perkara yang dinyatakan oleh Muhammad Rasah tu saya pun dah lupa. Apa pun dalam menentukan, Yang Berhormat Rasah kata tadi markah tu terlalu tinggi. Bukan kerana guru besar dia suka-suka saja bagi markah. Markah ni ditetapkan oleh kementerian dalam masa 100 hari. Apa yang patut dipenuhi oleh kementerian itu.
Jadi kalau 3 teras tu kalau dia dapat penuhi dalam masa 100 hari, maka makannya adalah 50%. Weightage-nya 50% tu dia dapatlah 100%. Kemudian ada jawatankuasa yang menilai dari sudut empirikal, dari sudut kualitatif, 25% lagi prestasi sewaktu menteri atau kementerian menjawab kepada jawatankuasa. Jadi kalau ni 75%. Cuma saya rasa kos sara hidup itu dia melibatkan pelbagai menteri, merentas beberapa kementerian, maka dia tidak masuk dalam 100 hari itu. Dan perlu dinyatakan dalam Dewan Yang Mulia ini bahawa 100 hari itu bukanlah titiknya, itu koma je. Ada banyak lagi perkara-perkara yang perlu dipenuhi oleh kementerian dan juga Yang Berhormat Menteri bagi memastikan yang perkara-perkara pokok dapat kita laksanakan sepanjang sewaktu Yang Amat Berhormat Ahli Parlimen Beria menjadi Perdana Menteri. Terima kasih. Terima kasih. Soalan tambahan kedua, saya jemput Yang Berhormat Jerai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Seri Speaker. Soalan tambahan saya ialah minta Menteri memaklumkan bagaimanakah cara supaya rakyat di bawah sana, peringkat akar umbi, mendapat makluman yang terperinci dan tepat mengenai aspirasi keluarga Malaysia. Sekian. Sila Menteri. Datuk Speaker, terima kasih Yang Berhormat Jerai. Sambutan pada 9 sehingga 12 tu amat memberansangkan sehingga penganjur disaman oleh Kementerian Kesihatan. Pelan jangka panjang Jabatan Perdana Menteri adalah untuk memanjangkan ke negeri-negeri mulai bulan 1 bermula mungkin di Pahang, kemudian diikuti tiap-tiap bulan dan tiap-tiap bulan tu kita akan pergi ke negeri-negeri dengan kerjasama negeri-negeri, seluruh negeri, ada 14 negeri, dan akhirnya pada bulan 8 agaknya, jika Dewan tidak dibubarkan, akan ada acara penutupnya hak aspirasi keluarga Malaysia di Putrajaya. Terima kasih. Terima kasih Menteri. Soalan tambahan ketiga. Satu soalan lagi boleh tak? Soalan tambahan ketiga. Saya ingin menyebut Yang Berhormat Tuan Cik Alias bin Hamid Kemaman. Terima kasih Datuk Yang Di-Pertua. Soalan Kemaman meminta Menteri Kanan Pendidikan menyatakan usaha kementerian untuk menangani masalah buli di sekolah, khususnya murid yang tinggal di asrama, seperti yang dibangkitkan sejak kebelakangan ini. Terima kasih. Sila, Yang Berhormat Menteri Kanan Pendidikan menjawab. Terima kasih Datuk Yang Di-Pertua. Kementerian Pendidikan Malaysia sentiasa memandang serius isu buli yang melibatkan murid sekolah bawah KPM dan sentiasa mengambil langkah pencegahan yang sewajarnya. Mengambil kira bahawa isu buli ini telah berlarutan sekian lama, KPM sedang merangka satu kerangka menyeluruh bagi membenteras buli di sekolah termasuk dalam kalangan murid asrama. Kerangka baharu ini melibatkan pengukuhan dan penambahbaikan kepada pendekatan sedia ada dengan tumpuan kepada 4 komponen utama, iaitu penyedaran, pelaporan, penghukuman dan pemantauan. Dalam konteks penyedaran, KPM akan memperkenalkan konsep Sekolahku Sejahtera. Pendekatan ini bertujuan memupuk dan menerapkan nilai-nilai penting kehidupan dalam kalangan warga sekolah termasuk murid. Nilai-nilai ini diterap dan dididik oleh guru secara langsung atau tidak langsung di dalam aktiviti kurikulum dan co-kurikulum. Ini bagi memastikan murid dapat benar-benar menghayatinya, seterusnya menjadi sebahagian daripada amalan dalam kehidupan mereka sama ada di sekolah atau di luar sekolah. Konsep ini memberi tumpuan kepada 14 elemen, iaitu S, selamat, seronok dan sihat, E, etika dan empati,
J. Jati diri. A. Adab sopan. H. Harmoni. T. Tekun, teliti dan terampil. E. Eksplorasi. R. Rasional. Dan A. Artikulasi. Penerapan elemen selamat, sihat, seronok, empati, jati diri, adab sopan, harmoni dan rasional dalam kalangan warga sekolah akan dapat membentuk kepribadian murid yang menyedari bahawa buli perlu dibenteras sepenuhnya. Dalam konteks pelaporan, KPM telah menyediakan saluran pelaporan bagi membolehkan pihak sekolah melaporkan kes buli kepada kementerian. KPM juga telah menyediakan garis panduan mencegah dan menangani perbuatan buli dalam kalangan murid di sekolah dan buku panduan pengurusan menangani buli di sekolah sebagai panduan kepada pihak sekolah. KPM akan terus menambah baik sistem pelaporan kes buli bagi memastikan pendekatan yang terbaik dapat dibangunkan. Pada masa ini, KPM sedang merangka sistem pelaporan yang akan membolehkan warga sekolah termasuk murid dan ibu bapa mereka membuat aduan terus kepada pihak kementerian dan maklumat yang diterima akan dilindungi. Berhubung dengan penghukuman di peringkat sekolah, KPM telah mengeluarkan surat perkeliling ikhtisas SPI bilangan 8/2010 yang menyentuh tentang hukuman terhadap pelaku buli di sekolah atau di asrama. KPM sedang meneliti hukuman ke atas murid yang melakukan perbuatan buli dengan membuat penambahbaikan kepada mana-mana hukuman yang tersenarai dalam SPI tersebut. Ini bagi memastikan hukuman yang dikenakan adalah setimpal dan menjadi pendekatan pencegahan yang berkesan. Bagi aspek pemantauan pula, pada masa ini pemantauan di sekolah dilaksanakan oleh pentadbir, guru dan warden yang terdiri daripada kalangan guru. KPM menyedari bahawa komponen pemantauan ini perlu terus diperkukuhkan. Oleh itu, perbincangan akan terus dilaksanakan dengan agensi pusat bagi memastikan jawatan warden sekolah diperkasakan selaras dengan tanggungjawab dan keperluan semasa mereka. Sebagai tindakan segera, KPM akan mengarahkan semua sekolah melaksanakan program kesedaran bersama pegawai perhubungan sekolah dari Polis Diraja Malaysia tentang buli dalam minggu pertama sesi penggal ketiga pada Januari 2022. KPM sentiasa berusaha untuk mencari pendekatan yang terbaik bagi membenteras gejala buli di sekolah. Sekian, terima kasih. Soalan tambahan pertama, sila Kemaman. Terima kasih Yang Berhormat Menteri di atas jawapan yang diberikan tadi. Kebanyakan kes buli yang berlaku dalam mana-mana institusi akan sedaya upaya cuba disenyapkan ataupun disembunyikan dari pengetahuan pihak berkuasa untuk disiasat atas faktor menjaga nama baik institusi ataupun sekolah. Soalan tambahan saya, adakah pihak kementerian berpendapat perlunya suatu tindakan yang tegas terhadap pengurusan ataupun pentadbir institusi yang cuba menyembunyikan kes-kes buli yang berlaku sehingga mendatangkan kecederaan terhadap mangsa? Sekian, terima kasih. Perdana Menteri, 2 minit. Terima kasih Yang Berhormat Kemaman. Ya, seperti mana yang disebut oleh Yang Berhormat Kemaman, ada keadaan dalam kes-kes tertentu mungkin ada kes yang disenyapkan untuk mengelakkan diketahui oleh pihak luar. Sekiranya ini berlaku di mana-mana sekolah di bawah Kementerian Pendidikan, kita amat komited untuk memastikan tindakan segera dan tindakan tegas diambil kepada mana-mana sekolah yang cuba menyembunyikan apa jua kes buli yang berlaku di sekolah mereka. Sebab itu kita telah wujudkan sistem pelaporan. Maknanya pihak sekolah boleh melaporkan apa sahaja kes buli yang berlaku di dalam sistem tersebut dan daripada itu kita mendapat tahu maklumat-maklumat berkaitan kes buli yang berlaku serta tindakan yang patut diambil. Terima kasih. Terima kasih. Soalan tambahan kedua, saya jemput yang ke Berhormat Bukit Bintang. Saya ingin bertanya Yang Berhormat Menteri, buli ialah satu kes lama yang sering berulang-ulang di asrama. Mengapakah warden Asparas tidak mengekarkan disiplin untuk para pelajar? Minta penjelasan dari Yang Berhormat Menteri. Terima kasih. Terima kasih Bukit Bintang. Terima kasih Yang Berhormat Bukit Bintang. Seperti mana saya sebut tadi,
Dan yang Ali Muhammad sebut bahawa buli ini dah berlaku lama. Dan sebab itu pada masa ini kita sedang melihat secara menyeluruh bagaimanakah pendekatan yang kita boleh laksanakan. Yang apa yang disebut oleh Yang Berhormat Bukit Bintang tadi tentang satu komponen yang saya sebut tadi berkaitan dengan pemantauan oleh warden di asrama. Itu pun kita kata sedang diperkukuhkan. Namun selain daripada itu, untuk mencegah buli ini ianya bukan sahaja dalam konteks pemantauan, tetapi juga kita perlu memberi kesedaran kepada murid-murid ini tentang buli ini dan bilakah mereka patut melaporkan kes buli ini. Dan sebab itu perlu ada satu sistem yang kita sedang bangunkan tentang pelaporan kes buli yang lebih menyeluruh supaya murid tahu bahawa ianya bukan sesuatu yang biasa. Kadang-kadang ia dianggap tradisi di sekolah. Begitu juga dengan penghukuman. Ya, selain daripada pemantauan oleh warden, hukuman itu juga penting supaya hukuman itu menjadi pendekatan untuk menyedarkan murid-murid ini bahawa sebarang tindakan buli boleh memberi kesan kepada masa depan mereka. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua. Saya bagi peluang Papar untuk soalan tambahan. Ringkas Papar. Terima kasih Datuk Yang Di-Pertua. Memang buli ini adalah satu penyakit. Kalau kita tidak pantau dari sekarang, dia akan meribak ke sekolah-sekolah. Jadi apa yang harus kita buat ialah selain daripada memantau dengan sepasukan guru, kita juga harus memikirkan kepada warden. Warden yang sehari-hari melihat kepada mereka, tetapi allowance yang dibagi kepada mereka itu saya rasa tidak mencukupi. Jadi demi untuk memotivasikan kepada warden-warden ini dan juga pasukannya, kita berharap agar kementerian akan dapat review balik allowance yang dibagi kepada warden. Saya faham dan saya tahu bahawa warden ini adalah daripada guru-guru juga. Terima kasih. Terima kasih Papar. Sila Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Papar. Seperti mana saya sebut tadi bahawa kita akan terus melakukan perbincangan dengan agensi pusat bagi memperkasakan jawatan warden di sekolah. Pada masa ini perbincangan sedang berlangsung dan kita akan teruskan perbincangan ini supaya jawatan ini diperkukuhkan bagi memastikan pemantauan dapat dibuat dengan lebih baik di sekolah. Terima kasih. Terima kasih Menteri. Yang Berhormat, sekarang tamatlah sesi untuk waktu pertanyaan-pertanyaan Menteri pada hari ini. Terima kasih ahli-ahli Yang Berhormat. Pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan. Sekarang saya jemput Yang Berhormat Datuk Muhammad Nizam bin Hadi Zakaria, Parit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih Datuk Timbalan Yang Di-Pertua. Soalan saya nombor 1. Silakan Menteri Kesihatan Datuk Timbalan jawab. 3 minit. Terima kasih Datuk Yang Di-Pertua. Datuk Yang Di-Pertua, bagi tempoh sepanjang 2020 hingga kini, sektor pelancongan kesihatan mencatatkan kerugian yang ketara akibat pandemik COVID-19 disebabkan oleh penutupan pintu sempadan antarabangsa dengan anggaran penurunan pendapatan langsung sebanyak 2.2 bilion ringgit. Kerajaan sedang mempergiatkan lagi usaha pemulihan industri pelancongan kesihatan antarabangsa dengan kadar segera untuk memperkukuhkan kedudukan Malaysia sebagai destinasi pilihan yang selamat dan dipercayai bagi pelancongan kesihatan di rantau Asia Pasifik. Dengan ini, kementerian telah mewujudkan Malaysia Healthcare Travel Industry Blueprint 2021 dan 2025 yang menggariskan perancangan 5 tahun bagi memulihkan dan membangun semula. Antara inisiatif-inisiatif pertama, promosi digital dan penjenamaan secara strategik melalui kempen Malaysia The World's Healthcare Marvel dengan izin, dan aktiviti-aktiviti atas talian seperti Health Talk, Expo Virtual serta kolaborasi promosi bersama ejen-ejen di negara sasaran. Keduanya penjenamaan Malaysia sebagai destinasi rawatan niche melalui program Cardiology Hub of Asia dengan izin, Fertility Hub of Asia dan Malaysia Cancer Care Center of Excellence. Usaha ini akan menggalakkan lagi pelaburan swasta, modal insan, infrastruktur dan teknologi dalam bidang-bidang rawatan khusus ini. Yang ketiganya, mewujudkan kerangka digital industri pelancongan kesihatan dalam usaha meningkat serta memperbaiki pengalaman pelancong kesihatan di sepanjang rantaian penerimaan rawatan mereka di Malaysia. Ini termasuklah menggalakkan hospital-hospital untuk mengadaptasi konsultasi dan rawatan secara atas talian. Keempat, melaksanakan program dengan izin flagship
medical tourism hospitals dalam usaha untuk mengenal pasti hospital-hospital ikon swasta ataupun iconic hospitals yang benar-benar mempunyai komitmen untuk melonjakkan kepakaran dan keunggulan perubatan serta perkhidmatan mereka ke peringkat yang global. Dan yang akhirnya mengkoordinasi program International Retirement Living yang menawarkan pengalaman yang selesa dan selamat bagi segmen pesara yang kian meningkat dari rantau Asia. Limpahan sumbangan ekonomi akan dinikmati oleh sektor perubatan, pelancongan, leisure, hartanah dan juga pelaburan. Terima kasih. Soalan tambahan pertama, sila Farid. Terima kasih Datuk Timbalan Yang Dipertua. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri yang telah pun menjelaskan mungkin kekangan dari segi pandemik dan sebagainya. Jadi soalan tambahan saya, berapakah sasaran pendapatan atau sumbangan sektor pelancongan kesihatan kepada ekonomi negara menerusi usaha pemulihan yang sebagaimana dinyatakan oleh Yang Berhormat Timbalan Menteri, dan apakah perancangan Majlis Pelancongan Kesihatan Malaysia MHTC yang telah pun diasaskan pada tahun 2009 khususnya menyediakan doktor-doktor pakar bagi menarik pelancong kesihatan untuk datang ataupun menerima rawatan khususnya ke dalam negara kita. Terima kasih. Sila, Timbalan Menteri. 1 minit. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Terima kasih Yang Berhormat Farid. Satu soalan yang penting ya untuk kejayaan program MHTC ni. Yang Berhormat, melalui pelaksanaan inisiatif-inisiatif yang saya sebut tadi, yang digariskan di bawah Malaysia Healthcare Travel Industry Blueprint 2021-2025, kerajaan mensasarkan pendapatan langsung dari sektor pelancongan kesihatan akan mencecah sebanyak 800 juta bagi tahun 2022 dan sebanyak 1.7 bilion ringgit bagi tahun 2025. Ini sasarannya. Dan pada ketika ini kita tahu Malaysia mendapat tempat di hati ramai khususnya daripada Asia Pasifik tentang keselamatan, tentang kehebatan perubatannya. Dan kalau kita dapat lihat, kebanyakan yang datang ke sini adalah untuk mendapat rawatan berkaitan dengan onkologi dan juga kardiologi dan juga perkhidmatan reproduktif berbantu. Jadi dan kebanyakannya datang daripada negara-negara di serantau kita ni hari ini. Jadi pakar-pakar yang telah ada di Malaysia ini, yang telah berada di peringkat di hospital swasta adalah antara pakar-pakar yang terbaik yang ada, yang telah memberikan perkhidmatan yang dapat menarik minat dunia hari ini. Begitu juga KKM sendiri hari ini telah melatih lagi banyak pakar seperti yang saya telah terangkan dahulu banyak kali juga dalam jawapan di parlimen ini. Kita telah mengadakan slot yang berlebihan, saluran platform untuk membuat kepakaran yang lebih lagi untuk melatih banyak lagi pakar di sini. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Terima kasih. Soalan tambahan kedua, saya jumpa Yang Berhormat Pasir Gudang. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Timbalan Menteri, di Johor, khususnya di Iskandar, Malaysia, Johor Bahru dan juga Pasir Gudang, terdapat banyak hospital pakar yang juga terlibat di dalam pelancongan kesihatan. Jadi bolehkah berkongsi di Dewan ini, adakah hospital-hospital pakar ini terjejas dengan pandemik COVID-19, dan kalau jawapannya ya, adakah pihak kerajaan ada bantu mereka? Terima kasih. Terima kasih Pasir Gudang. Sila Timbalan Menteri. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Terima kasih Pasir Gudang. Seperti yang saya nyatakan tadi, sepanjang pandemik ini disebabkan penutupan sempadan kepada orang daripada luar, maka memang ada kesan yang ketara. Saya tidak dapat nyatakan secara spesifik di sini, tapi dari segi hospital yang menerima pesakit-pesakit dari luar negara memang mendapat kesan yang nampak dan jelas. Tetapi kerajaan telah membenarkan health tourism ni dengan izin sejak daripada 1 bulan Julai 2020 sehingga kini, dengan bubble yang tersendiri, dengan SOP yang sangat ketat. Tujuannya ialah untuk memberi
memberi laluan kepada penerimaan pesakit-pesakit ini dengan cara yang selamat. Dan mereka daripada luar negara ingin datang ke Malaysia sebab mereka tahu pengurusan pandemik kita adalah antara yang terbaik dan kita telah mencapai kebaikan untuk menurunkan kadar pandemik di sini. Sebab tu sejak 1 Julai itu saya katakan, contohnya penerimaan aplikasi daripada luar negara 1,034 orang. Dan kita telah memberikan kebenaran kepada 930 orang. Dan akhirnya dapat datang 590 orang. Jadi ini memang datang ke hospital-hospital yang mengambil bahagian. Ada 73 hospital yang mendaftar dengan MHTC dan yang kebanyakannya adalah di Pulau Pinang, Selangor dan Kuala Lumpur dan juga ada daripada Johor. Tapi secara spesifiknya saya tidak dapat nyatakan kepada YB tentang angka kekurangan yang mereka dapati semasa pandemik itu. Terima kasih. Terima kasih. Soalan tambahan ketiga saya bagi peluang yang berhormat Batu Gajah. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Merancangkan semula pelancongan kesihatan ini adalah satu usaha yang baik kerana ia membawa pendapatan yang agak lumayan kepada negara. Pada masa yang sama saya juga ingin tahu apakah usaha-usaha yang telah diambil oleh kementerian untuk menggalakkan rakyat Malaysia untuk mendapat rawatan di negara kita sendiri, mereka pula tidak keluar ke negara lain untuk mendapatkan rawatan di negara lain. Sebab saya berpendapat bahawa dalam pada kita mendapat pendapatan daripada luar dalam ekoturism ini, kita juga harus mengawal pengaliran keluar wang negara kita ke negara lain kerana ekoturism ini juga di negara lain. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Silakan Menteri. Terima kasih Tuan Yang Bertuah. Terima kasih Yang Berhormat Tuan Gajah. Ketika ini 64% rakyat Malaysia masih lagi menggunakan fasiliti kerajaan yang ada di sini. Sebab itu kita lihat hospital kita dan klinik kita memang penuh pun sebenarnya. Dan rakyat Malaysia juga yang berkemampuan, yang ada insurans umpamanya, akan pergi ke hospital-hospital swasta untuk mendapat rawatan. Dan mereka yang selebihnya akan mendapat rawatan kepakaran di hospital-hospital kerajaan. Kita menyediakan treatment rawatan kepakaran di kebanyakan hospital-hospital besar ataupun melalui sistem hospital cluster di negara kita hari ini. Jadi masih ada segelintir yang mungkin pergi ke luar negara untuk mendapatkan rawatan-rawatan yang tidak ada kepakaran yang tinggi di negara kita. Itu satu. Dan mungkin ada segelintir yang mempunyai kemampuan kewangan akan pergi ke luar negara untuk mendapat rawatan daripada pakar-pakar di luar negara. Tapi pada ketika ini kepakaran kita di sini kita dapat buat macam-macam dan kita mendapat perhatian dari dunia, khususnya daripada Asia Pasifik untuk datang ke Malaysia ini. Terima kasih. Terima kasih Tuan Menteri. Pertanyaan jawab lisan seterusnya saya ingin menyebut Yang Berhormat Tuan Teh Kok Lim, Taiping. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Soalan Taiping nombor 2. Sila Menteri Dalam Negeri atau timbalannya menjawab. 3 minit. Terima kasih Timbalan Yang di-Pertua. Terima kasih atas soalan daripada YB Taiping. Tuan Yang di-Pertua, pada tahun 2016 hingga 10 Oktober 2021 sebanyak 10,032 kes telah disiasat oleh pihak PDRM berkaitan kes penipuan. Daripada jumlah tersebut, seramai 4,586 orang telah ditangkap dan 1,983 kes telah dituduh di mahkamah dan jumlah kerugian dianggarkan bernilai RM552,742,831 dan 58 sen. Dan pecahan aman kerugian mengikut tahun adalah seperti berikut. Pada tahun 2016, kerugian yang dialami dalam jumlah RM18,358,086. 2017 berjumlah RM45,227,000 dan RM2,81. 2018 kerugian dialami RM139,799,000 dan RM462,47. Pada tahun 2019 kerugian dialami RM121,855,100 dan 39 sen.
Pada tahun 2020, kerugian dialami Rp172.710.823 dan sehingga Oktober 2021, kerugian dialami Rp56.752.356.27. Terima kasih Tuan Yang Dipertuan. Terima kasih. Soalan tambahan pertama sila typing. Terima kasih Datuk Yang Dipertua dan Timbalan Menteri yang menjawab soalan saya. Memandangkan masalah ini telah teruk mengancam kesejahteraan ramai di antara rakyat yang terperangkap khasnya mereka dari golongan warga emas dan pihak berkuasa masih gagah menanganinya selama ini, mohon Timbalan Menteri jelaskan apakah rancangan kerajaan demi menghapuskan ancaman Macau scam yang telah lama melompat secara online ini. Terima kasih. Terima kasih typing. Sila Timbalan Menteri. 1 minit. Soalan tambahan tersebut Tuan Yang Ketua kepada YB yang bertanya. Sememangnya pihak PDRM terus menjalankan ceramah, taklimat dan sesi dialog kepada kaki tangan kerajaan, syarikat swasta dan NGO-NGO secara berkala. Dan juga sesi ini melibatkan juga secara talian melalui media sosial, televisyen dan radio. Pihak PDRM juga bekerjasama dengan SKMM untuk menurunkan iklan-iklan haram berkaitan penipuan atas talian ini. Malah PDRM juga mewujudkan platform akaun Facebook Cybercrime Alert Royal Malaysia Police untuk memberikan pendedahan kepada masyarakat mengenai skim pelaburan tidak wujud ini. Malah satu portal juga telah dibangunkan oleh PDRM bagi memudahkan orang awam untuk membuat semakan nombor telefon sindiket atau akaun-akaun bank yang digunakan oleh sindiket dalam urusan penipuan. PDRM juga mewujudkan sesi ID Scam Response Center di talian 03261 01559 atau 03261 01599 di mana orang ramai boleh membuat panggilan untuk mendapatkan maklumat dan menyemak kesahihan panggilan bagi sebarang transaksi yang meragukan. Dan juga pihak kerajaan juga mengambil tindakan di bawah Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001 bagi tujuan pembekuan dan pelucut hakan wang dari akaun sindiket juga diambil oleh pihak PDRM. Bagi mana-mana suspek yang tidak cukup keterangan untuk dituduh mahkamah, mereka akan dikenakan tindakan di bawah Undang-Undang Pencegahan seperti Akta Pencegahan Jenayah 1999. Terima kasih, Tuan Ketua. Terima kasih. Soalan tambahan yang kedua, saya jemput Yang Berhormat Tumpat. Terima kasih Tuan Yang Dipertua dan terima kasih Timbalan Menteri di atas jawaban serta tahniah kerajaan di atas tindakan-tindakan yang telah diambil itu. Secara spesifiknya saya ingin mengetahui perkembangan terkini siasatan terhadap ahli perniagaan Datuk Niki Liao Sun Hee selepas disenaraikan dalam notis merah Interpol, termasuklah 34 pegawai penguatkuasa yang dikatakan terlibat dalam Macau scam ini. Terima kasih. Sila Timbalan Menteri. Terima kasih. Tuan Yang Dipertua, oleh kerana soalan itu adalah agak spesifik, maka izinkan pihak kami memberikan jawapan secara bertulis kepada YB yang bertanya. Boleh soalan tambahan? Ya, minta satu lagi tambahan. Soalan tambahan dari Tebal. Saya benarkan soalan tambahan yang ketiga kepada Yang Berhormat kena blok sini, Rasah. Terima kasih Datuk Yang Dipertua atas peluang yang diberikan untuk soalan tambahan. Saya meneliti jawapan daripada Yang Berhormat Timbalan Menteri tadi. Langkah-langkah yang diambil itu sebenarnya benda yang standard yang sudah diambil selama ni. So kalau Timbalan Menteri KDN 2 tak ada jawapan, mungkin Timbalan Menteri KDN 1 ada jawapan. Soalan saya, setuju tak Timbalan Menteri yang jawab? Sebenarnya kerugian bukanlah figure. Kerugian sebenar bukan figure yang disebutkan oleh Timbalan Menteri tadi. Sebab banyak kes mangsa tak buat laporan polis. Dia jauh lebih banyak. Mungkin berlipat ganda. Kalau sebut 1 tahun 100 juta, boleh jadi 500 juta. Jauh lebih banyak. Jadi saya mohon pihak KDN kena ambil serius. Kena ada langkah-langkah yang efektif. Jangan asyik setiap kali jawab soalan,
dia bagi jawapan yang ulangan saja. Sila ajukan pertanyaan. Ya, saya tanya satu soalan saya. Setuju tak Timbalan Menteri? Kerugian sebenar bukan seperti yang disebutkan. Cuma mangsa-mangsa tak buat laporan polis. Dan kedua, ada tak langkah-langkah yang lebih efektif bersempena dengan keluarga Malaysia ni supaya mangsa yang boleh buat tuntutan dan sebagainya, dan bakal scam ni kita boleh pantras dengan berkesan. Terima kasih Datuk. Sikit Tuan Yang Dipertua, saya bersetuju dengan rasah tu dari segi jawapan Timbalan Menteri. Walaupun soalan saya tu soalan yang spesifik, tapi itu adalah merupakan perkara yang sepatutnya dalam pengetahuan Timbalan Menteri ataupun Menteri, kerana isu ini adalah merupakan isu yang sangat berlegar di kalangan masyarakat. Terima kasih Tuan. Sila Timbalan Menteri. Saya sangat bersetuju dengan YB Rasah bahawa ada kemungkinan bahawa kerugian yang dialami oleh rakyat lebih tinggi di dalam Macau scam ini. Bagaimanapun, jika sekiranya rakyat yang telah tertipu oleh Macau scam ini tidak membuat laporan kepada polis atau pihak-pihak yang berwajib, maka kita tidak mendapatkan butiran penuh tentang kerugian yang mereka alami. Oleh sebab itu, saya sangat menggalakkan bagi mereka-mereka yang telah tertipu di dalam Macau scam ini membuat laporan polis supaya kita mendapatkan maklumat penuh berkaitan jumlah kerugian yang telah dialami. Dan sekali lagi berkaitan dengan tentang secara spesifik tentang Niki Lau, memang sebenarnya kami di pihak KDN, Menteri dan Timbalan Menteri yang terlibat mempunyai pembagian tugas masing-masing. Dan sebab itu ada perkara-perkara yang sudah tentunya saya tidak mendapatkan yang latest information, maklumat terkini. Jadi sebab itu sekali lagi saya mohon maaf, saya akan minta supaya berkaitan dengan Niki Liao itu akan diberikan secara bertulis pada pihak YB. Baik, pertanyaan jawab seterusnya saya ingin menyebut Cameron Highland tidak ada dalam Dewan. Seterusnya saya menyebut Yang Berhormat Tuan Su Keong Siong Kampar. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Soalan saya nombor 4. Sila Menteri Sumber Manusia atau timbalannya menjawab. 3 minit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Yang Timbalan Dipertua. Terima kasih kepada Yang Berhormat Tan Siu Keong Kampar yang membangkitkan berkenaan dengan bilangan terperinci pembayaran yang dibuat oleh PKSO. Untuk makluman Yang Berhormat Kampar dan ahli-ahli Dewan Yang Mulia ini, berdasarkan statistik sistem insurans pekerjaan SIP PKSO, bilangan permohonan faedah di bawah insurans pekerjaan yang diterima dari tempoh 18 Mac 2020 sehingga 5 November 2021 adalah sebanyak 148,926 permohonan, dan dengan jumlah permohonan yang diluluskan, daripada itu yang diluluskan adalah sebanyak 119,500. Jadi melalui perancangan kerajaan ini, PKSO melalui sistem insurans pekerjaan dipanggil SIP telah meluluskan bayaran berjumlah hasil daripada tuntutan ini sebanyak 629.2 juta kepada pekerja yang layak melibatkan kategori dan bayaran faedah seperti berikut. Yang pertamanya, allowance mencari pekerjaan dengan bayaran sejumlah 588.5 juta. Yang kedua, allowance pendapatan berkurangan. Mereka berkurangan akibat pandemik COVID-19 ini. Jadi kita melalui skim insurans pekerjaan ini telah membayar bayaran sejumlah 6.9 juta. Seterusnya dan yang terakhir iaitu allowance bekerja semula awal. Bila dia dah diberhentikan kerja dan mendapat tawaran kerja semula di tempat yang lain, mendapat allowance, iaitu dengan bayaran sejumlah 33.8 juta. Sekian, terima kasih. Soalan tambahan Datuk Yang Dipertua. Pertama sila Yang Berhormat Kampar. Terima kasih Datuk Ketua. Daripada jawapan yang diberikan oleh Timbalan Menteri, memang kita telah lihat EMP iaitu allowance mencari pekerjaan adalah jumlah yang paling besar, 588.5 juta. Tapi pembayaran ini adalah untuk tempoh 3 hingga 6 bulan sahaja. Jadi apakah perlindungan kepada pekerja-pekerja yang hilang pekerjaan dan selepas 6 bulan mereka masih tidak dapat mencari pekerjaan mereka? Adakah
mencari pekerjaan selepas 6 bulan tersebut. Itulah Timbalan Menteri, 1 minit. Terima kasih Datuk Timbalan Yang di-Pertua dan terima kasih kepada sahabat saya daripada Kampa yang memberi ruang untuk saya menjawab. Yang pertamanya, kalau Yang Berhormat Kampa mengikuti pengumuman-pengumuman daripada kerajaan kepada mereka yang dalam program penjana dan pemulih, selepas itu disambung lagi. Selepas 6 bulan disambung 3 bulan dan 3 bulan. Jadi mengikut statistik yang ada kepada kita. Yang keduanya, bila mereka kehilangan pekerjaan, pihak Kementerian Semua Manusia telah melalui agensinya iaitu PEKESO telah membuka satu portal yang dipanggil My Future Job untuk mereka mengisi, memohon kerja-kerja yang bersesuaian dengan kehendak mereka, kelulusan mereka dan juga skill yang mereka ada, yang dipanggil My Future Job, yang selalu disebut dan dijawab dalam Dewan ini. Dan itulah prihatin kerajaan untuk menolong anak-anak kita ataupun pekerja-pekerja yang ada di Malaysia ini yang terlibat ketika menghadapi pandemik COVID-19 ini. Jadi kita lihat, sehingga statistik ini daripada Januari sehingga 5 November 2021 sebanyak daripada Januari sehingga 5 November 2021 sebanyak 55,742 kehilangan pekerjaan yang telah direkodkan melalui sistem yang direkodkan oleh PEKESO. Jadi kita dah ada datanya. Jadi jumlah penggesuran bayaran kepada 55,000 yang saya sebutkan tadi dalam sistem insurans pekerja ini bagi tempoh tersebut adalah sebanyak 324.6 juta. Jadi kita membantu mereka-mereka yang terlibat dalam pembuangan kerja dan pengurangan gaji kerja. Jadi insentif aktiviti yang dijalankan oleh kerajaan ketika menghadapi pandemik COVID-19 yang kita tak jangka. Musuh yang ada hadapan kita pun kita tak nampak. Jadi susah kita nak buat satu ramalan ataupun prediction. Jadi kerajaan mengambil langkah-langkah untuk mengatasi masalah ini dengan menjalankan beberapa perancangan termasuk aktiviti insentif kepada majikan yang membuat pengambilan pekerja yang berusia 40 tahun ke bawah. Begitu juga insentif kepada majikan yang membuat pengambilan pekerja yang berusia 40 tahun ke atas. Majikan juga kita bantu dengan memberi insentif termasuk OKU juga kita mohon kepada majikan supaya mereka memberi peluang pekerjaan kepada mereka. Dan parol, iaitu banduan-banduan yang telah bebas dan hampir keluar, mereka diberi latihan dan dihantar ke tempat-tempat dan permintaan sangat baik kepada banduan-banduan yang akan keluar sekarang ini, termasuk di kelang-kelang elektronik yang mana gaji mereka dan mereka mempunyai disiplin yang sangat baik setelah mereka keluar. Ini adalah satu kaedah pendidikan. Yang seterusnya, insentif pengambilan perantis di kalangan lepasan sekolah dan juga graduan 18 ke 30 tahun, perluasan insentif pengambilan pekerja di bawah program Kerjaya Gig. Seterusnya, kita tengok program penempatan pekerjaan dan oleh agensi pekerjaan swasta, APS, dan juga program Malaysianization untuk menggalakkan majikan menggantikan pekerja asing dengan pekerja tempatan. Hasil daripada aktiviti kerajaan ini, dia merangkumi semua sektor, semua golongan. Kita membuat satu perlindungan kepada mereka ketika menghadapi pandemik COVID-19. Sekian, terima kasih. Soalan tambahan kedua, saya jemput sebelah sini dulu, Yang Berhormat Tebrau. Terima kasih Datuk Pengerusi Yang di-Pertua. Memandangkan masih ada ramai yang kata tidak dapat tawaran pekerjaan. Tapi yang kita boleh nampak punya ekonomi sudah pulih dan banyak sektor sudah beroperasi. Jadi susah nak faham mengapa masih banyak ramai orang yang tidak dapat tawaran kerja. Jadi saya nak minta Timbalan Menteri, adakah sebab-sebab ini sudah dikena pasti? Adakah mereka yang memilih kerja, jenis kerja atau bidang kerja yang mereka yang ada pengalaman sudah tidak banyak bisnes dalam bidang yang mereka suka sertai. Terima kasih. Sila, Menteri, 1 minit. Terima kasih kepada Yang Berhormat Tebrau. Yalah, kalau kita membuat satu assuming ataupun andaian berkenaan dengan tak dapat kerja tanpa ada fakta dan data ni susahlah.
Sebab kalau kita gunakan maklumat-maklumat media sosial, apa yang saya bentangkan tadi berdasarkan fakta-fakta, data-data yang kita ada. Jadi kita minta yang berhormat, kalau ada betul suara-suara yang mengatakan ramai lagi tak dapat pekerjaan, yang kita ada sebelum kita pandemik pun kita dah ada 500,000 yang tidak dapat dalam pasaran, yang tidak ada pekerjaan lagi, ditambah dengan pandemik. Jadi kita sedang berusaha untuk kita nak narrow down ataupun nak kecilkan jumlah pekerja-pekerja kita dalam pasaran, terutama mereka-mereka yang keluar daripada universiti, institusi awam dan swasta, termasuk peringkat CJ dan diploma sebagainya, untuk kita fulfill the vacancies ataupun beri mereka peluang untuk mereka memohon melalui portal-portal yang kita sediakan mengikut kesesuaian mereka. Jadi insya-Allah fakta-fakta ini kita akan ambil dan kita akan buat satu simulasi, dan juga inilah kita akan gabungkan dengan kementerian-kementerian yang lain yang perlu ada satu koordinasi, kolaborasi supaya peluang-peluang pekerjaan ini dapat dicipta, termasuk METI, EPU dan sebagainya. 2-3 kementerian lagi yang terlibat. Terima kasih. Soalan tambahan ketiga, saya jumpa yang berhormat Kapa. Terima kasih Datuk Speaker. Terus kepada soalan kepada SIP, mengkaji adakah kementerian berhasrat untuk mengkaji caruman dari pihak pekerjaan dan juga majikan, di samping itu memudahkan birokrasi kelayakan untuk mendapatkan skim SIP ini untuk melebar luaskan peluang-peluang yang ada pada mereka yang terlibat secara renti kerja sementara. Terima kasih Datuk Speaker. Terima kasih. Kapa, sila. Terima kasih. Satu minit. Datuk Timbalan yang di-Pertua, terima kasih sahabat saya daripada Kapar, dan saya ucap terima kasihlah kena bangkitkan perkara ini supaya kita ada perkara yang kita tak kelihatan, tak nampak, tapi bila dibangkitkan ini kita akan upgrade ataupun tambah baikkan. Terima kasih sahabat saya daripada Kapar. Yang SIP ini memang kita buat penambahbaikan yang sangat banyak. Terutamanya kita telah membuat satu program ataupun mengeluarkan satu produk yang dinamakan OBS, Orang Bekerja Sendiri, di mana dalam skim sistem insurans pekerjaan ini ada faedahnya yang berbentuk kewangan dan bantuan pencarian pekerjaan seperti mana berikut, termasuk perlindungan, yang mana OBS ini mereka boleh mencarum bila mereka bekerja sendiri, iaitu mencarum dalam keso berlaku perlindungan sekiranya musibah terhadap mereka akan berlaku. Dalam apa yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Kapar tadi, kerajaan melalui kementerian melalui keso juga telah melancarkan Elon Mencari Pekerjaan. Ini inisiatif yang telah dibuat. Yang keduanya, Elon Bekerja Semula Awal. Bila mendapat pekerja, diberi Elon dulu untuk memulakan penghidupan mereka atau perbelanjaan untuk mereka memulakan ke tempat kerja. Yang ketiganya, Elon Pendapatan Berkurangan. Bila pandemik COVID-19, ada setengah-setengah majikan mengurangkan gaji. Jadi kerajaan dengan inisiatifnya memberi Elon tambahan kepada mereka-mereka yang bergaji kurang ini yang dibuat oleh majikan, dan kita dalam masa yang sama membantu juga majikan dan membantu pekerja. Majikan juga tidak terkesan dengan perbelanjaan dan pekerja juga tidak terkesan dengan gaji mereka yang telah dikurangkan akibat daripada insentif yang dijalankan oleh kerajaan. Begitu juga dengan pembiayaan fee latihan. Majikan pada ketika pandemik COVID-19 ini mereka tidak ada jadual proses untuk memberi latihan kepada pekerja mereka untuk meningkatkan kemahiran. Tetapi pada ketika ini kerajaan mengeluarkan insentif untuk memberi mereka latihan dengan mengeluarkan perbelanjaan bagi membantu majikan-majikan, bagi majikan meningkatkan kemahiran kepada pekerja-pekerja mereka. Begitu juga dengan bantuan pencarian pekerjaan oleh pegawai perkhidmatan pekerjaan di PKSO. Kita juga memberi bantuan, menghantar pegawai-pegawai supaya memberi nasihat pekerjaan apa yang boleh termasuk dalam My Future, dalam portal My Future Job, yang mana di situlah mereka boleh mendapat pekerjaan dengan mengisi maklumat di situ dan kesesuaian. Dan alhamdulillah sambutannya sangat baik dan hampir 90% daripada yang mereka yang mengisi portal dalam My Future Job ini mendapat pekerjaan. Sekian, terima kasih. Terima kasih Menteri. Pertanyaan jawab di seterusnya saya ingin menyebut Yang Berhormat Lubuk Antu tidak dalam Dewan. Seterusnya Yang Berhormat Datuk Ignatius Darrell Liking Penampang. Good morning, Kopi Vosian, dan terima kasih Datuk Speaker. Soalan Penampang adalah soalan nombor 6. Sila Menteri Kesihatan atau Timbalan yang menjawab.
Ya. Terima kasih. Datuk Yang Bertua. Untuk makluman ahli yang berhormat, projek klinik kesihatan jenis 3 Penampang, Kota Kinabalu telah diluluskan oleh Unit Perancangan Ekonomi Jabatan Perdana Menteri di bawah Rancangan Malaysia ke-9. Projek ini melibatkan kerja awalan iaitu rawatan tanah yang telah dimulakan pada 15 Mac 2013 dan telah siap sepenuhnya pada 2 Jun 2015. Projek ini pada asalnya telah dirancang untuk dilaksanakan pada pertengahan tahun 2021. Walau bagaimanapun projek ini telah tertangguh pelaksanaannya kerana terdapat keperluan menambah skop infectious disease dan pindaan reka bentuk. Untuk makluman ahli yang berhormat, ekoran pandemik COVID-19 yang sedang berlaku, semua fasiliti kesihatan yang akan dibina perlu terlebih dahulu dilengkapkan dengan keperluan rawatan penyakit berjangkit di mana komponen seperti infectious disease, tele-primary care dan mini-PACS ataupun sistem komputer dimasukkan ke dalam skop projek. Ini merupakan sebahagian daripada usaha kementerian untuk menyediakan fasiliti kesihatan yang komprehensif dan proses pembinaan reka bentuk penyediaan Saudara bersua kembali langsung dari Parlimen. Ketika ini di Dewan Rakyat, Timbalan Menteri Kesihatan sedang menjawab pertanyaan daripada Ahli Parlimen Penampang mengenai proses tender projek pembinaan klinik kesihatan Penampang. Anda boleh terus mengikuti jawapan daripada Timbalan Menteri menerusi laman web dan juga aplikasi RTM Klik. Sementara itu, kita akan ke Dewan Negara dahulu untuk mengikuti jawapan daripada Menteri dan juga Timbalan Menteri. Antara soalan yang akan diajukan selepas ini adalah daripada Senator Aknan Ektok yang meminta Menteri Komunikasi dan Multimedia menyatakan langkah yang diambil oleh kementerian bagi memastikan syarikat-syarikat telekomunikasi menyegerakan tindakan seperti pembinaan menara telekomunikasi di kawasan luar bandar agar capaian internet yang lebih meluas dan juga jelas. Kita ke Dewan Negara seketika. Wanita, keluarga dan masyarakat. Susah saya menjemput Tuan Aknan Ektok. Terima kasih, Datuk Yang Bertua. Soalan saya nombor 9. Silakan Menteri. Terima kasih Tuan Yang Bertua, terima kasih Yang Berhormat. Untuk umat Yang Berhormat, Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia menerusi Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia sedang melaksanakan pelan jajitan negara untuk menangani isu akses kepada internet yang berkualiti bagi perkhidmatan tetap dan mudah alih serta merencanakan perluasan liputan jalur lebar dan penambahbaikan kualiti perkhidmatan di seluruh negara. Melalui pelaksanaan jendela, SKM telah kerjasama penyedia perkhidmatan akan menyegerakan penyediaan infrastruktur digital di kawasan-kawasan luar bandar dan pedalaman melalui program pemberian perkhidmatan sejagat USP seperti berikut. Melalui kaedah penjumbangan utama sebanyak 362 menara baru akan dibina menjelang penghujung tahun 2022 dan akan meningkatkan kadar liputan 4G di kawasan berpenduduk di seluruh negara. Di samping itu juga sebanyak 1,661 menara baru akan dilaksana secara kaedah tender terbuka di kawasan-kawasan luar bandar dan pedalaman di seluruh negara melalui pelantikan penyediaan perkhidmatan sejagat yang dilantik atau Designated Universal Service Provision. Sehingga 30 November 2021 sebanyak 2,481 stesen pemancar daripada 5,354 stesen pemancar tetap telah siap dinaik taraf kepada teknologi 4G di seluruh negara melalui kaedah USP. Di kawasan pendalaman di Sabah dan Sarawak serta perkampungan orang asli, penyediaan perkhidmatan jalur lebar melalui penyediaan menggunakan teknologi satelit di 839 lokasi sedang dilaksana akan siap pada awal tahun 2022. Sehingga 30 November 2021, sebanyak 308 lokasi telah siap dipasang jalur lebar satelit di seluruh negara. Pemberian perkhidmatan dilantik perlu mematuhi rancangan perkhidmatan sejagat yang telah diluluskan mengikut terma dan syarat notis pemberitahuan penamaan.
Kegagalan pihak pemberi perkhidmatan mematuhi terma dan syarat atau NOA membolehkan pihak SKM mengambil tindakan kawal sedia seperti memulakan siasatan First Information Report ke atas ketidakpatuhan terhadap peraturan komunikasi dan multimedia, mengenakan penalti liquidated damages, pengeluaran jaminan pelaksanaan performance bond dan pembatalan penama pemberi perkhidmatan sejagat. KKM menerusi SKM telah sentiasa memantau kemudahan dan ketersediaan perkhidmatan liputan mudah alih di kawasan program USP yang dikendalikan oleh pihak pemberi perkhidmatan yang dilantik maupun bersama pihak berkuasa negeri dan pihak berkuasa tempatan. Terima kasih. Soalan tambahan. Terima kasih Datuk Yang Tua. Kita mendengar plan yang disediakan oleh kementerian cukup bagus kerana kita ada harapan untuk dapat kualiti syarat telefon yang lebih baik. Cuma soalan saya, apakah tindakan yang diambil oleh kementerian untuk memastikan bahawa isyarat bagi setiap syarikat telekom ni sama kualitinya di setiap tempat, kerana kadang-kadang tempat A syarikat X okey, di tempat B pula syarikat Y baik, tetapi syarikat X tadi tidak baik. Macam mana kita nak selaraskan? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Saya nak bagi penerangan sedikit kepada Yang Berhormat. Yang Berhormat, kita sebut ni kawasan berpenduduk. Jadi Yang Berhormat tengoklah kawasan berpenduduk. Kawasan yang berpenduduk padat, liputan okey. Tapi kalau banyak pakai, dia akan ada gangguan. Kawasan, setengah kawasan yang kurang penduduk, yang tidak ada penduduk. Contoh 10 orang, 100 orang. 100 orang, kadang-kadang, saya minta maaf, kita cek. Dia tidak servis menara tersebut dan pemancar. Kadang-kadang elektrik tak ada apa semua. Sebab untuk servis satu tower ni, Yang Berhormat, kita perlukan lebih kurang RM10,000 satu tower. Kadang-kadang telco tak nak buat. Katakan ada 100 penduduk di kawasan tersebut, pakai prepaid RM30. Kalau 100, RM30 baru RM3,000. Menara, kos menara RM10,000. Dan ini menyebabkan setengah telco dia tidak mau bekerja, dia biar. Dia biar kadang-kadang tak ada servis. So kawasan tu ada menara tapi tidak ada liputan. Jadi maknanya MC sekarang ni kita memantau. Kita memantau dan kita minta bahawa telco-telco ni memberi servis tempat sebut seperti yang saya katakan tadi. Kita denda ataupun kita memberi amaran dan sebagainya. Jadi kawasan-kawasan tersebut kan terhadap. Sebab tu Yang Berhormat, sekarang ni kita tengah berusaha. Sebab 2-3 permohonan daripada syarikat luar minta masuk supaya nak buat satelit ke seluruh negara. Sekarang ni kita ada satelit yang dia satu kawasan tu okey kita buat liputan. Contoh di Sabah, kita ambil 138 satelit kecil-kecil yang baru untuk kawasan-kawasan yang tidak ada liputan. Kita nak kalau boleh kita minta satu satelit macam luar negara tu, satu satelit yang cover Selat Melaka, Semenanjung Malaysia, Laut Cina Selatan, Sabah dan Sarawak. Sebab kalau kita tidak buat begitu, contohnya sampai 2 tahun lagi baru kita nak siap untuk liputan seluruh negara. Kalau ada satelit, maka belanja pun tidak besar, cuma mahal sikit. Tapi seluruh negara mendapat liputan, termasuk orang yang menjadi nelayan, yang bekerja di laut, pengangkutan, pelancongan, kawasan minyak dan juga kawasan keselamatan. Terima kasih Yang Berhormat. Soalan tambahan silakan Tuan Haji Aziz. Terima kasih Datuk Seri Yang Dipertua. Yang Berhormat, memang diperjelaskan begitu telus dan ikhlas. Saya ingin bertanya Yang Berhormat, sinarai sistem yang dapat projek MC dan berapa syarikat Bumiputra? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Ini satu soalan yang baik. Saya memang menjangkakan tu Yang Berhormat. Dalam apa kita tengok MC ni projeknya berbilion-bilion. Jadi perlulah kita perjelaskan kepada rakyat berapa syarikat yang dapat, syarikat luar negara, syarikat Bumiputra dan syarikat tempatan. Jadi maknanya Yang Berhormat sekarang ni saya tidak ada maklumat. Jadi saya akan jawapan bertulis kepada Yang Berhormat sebab dia banyak. Sebab projek ni kita lihat jendela pun dekat 12 bilion projek. Jadi maknanya rakyat perlu tahu siapa dapat projek tersebut. Jadi terima kasih Yang Berhormat. Ini satu soalan yang cukup baik dan kalau boleh kita memastikan bahawa kebanyakan projek itu syarikat tempatan dan juga Bumiputra. Okey, terima kasih Yang Berhormat.
Terima kasih Soalan tambahan. kepada Yang Berhormat Datuk Zaidi bin Zainal Abidin, Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia, di atas jawapan yang diberikan. Seterusnya saya menjemput Datuk Aziz bin Sitin. Terima kasih Wakil Ketua. Soalan saya nombor 10. Silakan Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Senator Datuk Aziz bin Sitin, Yang Berhormat Datuk Seri Di-Pertua. Kementerian Pendidikan Malaysia KPM sentiasa berusaha meningkatkan kualiti pendidikan untuk murid orang asli. KPM melaksanakan inisiatif transformasi pendidikan orang asli dan pribumi dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 untuk memastikan murid orang asli mendapat pendidikan yang berkualiti serta relevan dengan keperluan mereka. KPM telah memperuntukkan sejumlah RM445,000 di bawah inisiatif ini untuk tahun 2021 dan untuk tahun 2022. KPM telah memperuntukkan lebih kurang RM895,000 untuk program transformasi ini. Untuk makluman Yang Berhormat Senator, pelbagai program telah dilaksanakan di bawah inisiatif transformasi pendidikan orang asli dan pribumi. Antaranya program intervensi murid orang asli dan pribumi PIKAP PIKAP. PIKAP melibatkan 3 mata pelajaran utama di tahap 1 iaitu Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris dan Matematik yang mengandungi modul pembelajaran disesuaikan dengan konteks persekitaran untuk meningkatkan minat murid orang asli dan pribumi kepada pembelajaran dan hadir ke sekolah. Selain itu, KPM telah memperkenalkan program Jom Belajar yang merangkumi program khas murid orang asli, ProKhas, dan Cuk Baduy Sikulah, CBS. Pada tahun 2020, program ini bertujuan untuk menyediakan pendidikan asas serta memantapkan penguasaan kemahiran asas, membaca, menulis dan mengira 3M kepada murid orang asli yang tidak pernah bersekolah. KPM juga menubuhkan sekolah model khas komprehensif K9 yang melibatkan murid tahun 1 sehingga ke tingkatan 3 di sekolah yang sama. Sehingga kini jumlah sekolah K9 yang sedang beroperasi adalah sebanyak 9 buah sekolah di negara ini. Selain itu, KPM juga merancang untuk menaik taraf sekolah komprehensif K9 untuk menjadi sekolah model khas komprehensif 11 K11. Pewujudan sekolah K11 akan membolehkan murid mengikuti pendidikan selama 11 tahun, iaitu 6 tahun di peringkat rendah dan 5 tahun di peringkat menengah dalam sekolah dan pentadbiran yang sama. KPM turut menyediakan asrama di 45 buah sekolah rendah dan sebuah sekolah menengah yang mempunyai enrolment 100% murid orang asli. Selain daripada itu, terdapat juga murid orang asli yang tinggal di asrama sekolah harian. Penyediaan asrama ini adalah untuk memudahkan murid orang asli hadir ke sekolah. Saudara, sebentar saja tadi di Dewan Negara Timbalan Menteri Pendidikan sedang menjawab soalan daripada Senator Datuk Aziz Sitin mengenai peranan dan strategi Kementerian Pendidikan dalam memberikan pendidikan kepada masyarakat orang asli di sekolah-sekolah kawasan pedalaman. Anda boleh terus kembali mengikuti jawapan daripada Timbalan Menteri Pendidikan menerusi laman web dan juga aplikasi RTM Klik. Kita akan kembali semula ke Dewan Rakyat untuk mengikuti jawapan dan juga soalan seterusnya daripada Menteri ataupun Timbalan Menteri dalam sesi pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan. Kepada majikan serta menjejaskan operasi syarikat dan mendedahkan pekerja kepada risiko kehilangan pekerjaan. Selain daripada itu, peningkatan kadar gaji minimum yang terlalu tinggi dan drastik boleh menjejaskan daya saing negara menyebabkan pasaran buruh negara akan berdepan dengan cabaran tinggi untuk mencipta pekerjaan baru yang berkualiti dan berkemahiran tinggi. Majlis Perundingan Gaji Negara juga yang bersidang pada 9 Disember 2021 telah menyelesaikan perbincangan dan dalam proses penyediaan kertas jemaah menteri untuk mengemukakan syor kepada jemaah menteri untuk pertimbangan dan persetujuan berkenaan dengan semakan gaji ini. Sekian, terima kasih. Salam tamam kelang. Terima kasih Tuan Speaker. Terima kasih Menteri jawapan. Saya ingin bawa perhatian Menteri kepada satu kajian yang telah dibuat oleh Bank Negara pada tahun 2016, yang menganggarkan bahawa jumlah minimum yang diperlukan
bagi standard kehidupan yang boleh diterima di bandar adalah sekitar RM2,700 untuk bujang dewasa, RM4,500 untuk pasangan tanpa anak dan RM6,500 untuk pasangan 2 anak. Dan satu kajian dan 2019 iaitu oleh EPF ataupun Kumpulan Wang Simpanan menganggarkan sebanyak RM2,490 untuk seorang bujang dewasa, RM4,420 untuk pasangan tanpa anak dan RM6,620 untuk pasangan 2 anak, manakala RM3,090 untuk pasangan tua. Saya bangkit isu ini sebab bila saya dengar jawapan yang bawa menteri, ini merupakan kajian yang telah dibuat pada tahun 2016. Tapi sekarang kita akhir Disember 2021. Ini bermaksud bahawa kita berketinggalan. Kita bertinggalan dan kita memang takut bahawa kalau kita meningkatkan gaji minima, maka ini akan impak kepada perusahaan-perusahaan dan sebagainya. Saya memang terima pandangan itu. Oleh kerana itu, jawapan nombor 2 atau soalan nombor 2 ialah apakah cadangan kerajaan untuk menolong SME ini yang mungkin akan menerima cabaran yang besar. So soalan saya, Mak Menteri, adakah kerajaan telah menengok, teliti pandangan yang telah dikemukakan pada tahun 2016 oleh Bank Negara Malaysia termasuk KWSP dan juga untuk mencara untuk menolong pekerja di Malaysia dan juga orang yang tidak ada kerja di Malaysia yang banyak yang unemployment. Dan juga saya minta apakah pandangan kerajaan untuk menolong SME yang mungkin akan menghadapi masalah tidak boleh membayar gaji minima ini. Sebab dalam negara-negara lain ada cara dia, ada fund dia, ada dana dia untuk tolong mereka. Minta pandangan Menteri. Terima kasih. Terima kasih. Saya bersetuju dengan pandangan yang berhormat daripada Kelang berkenaan dengan kajian yang dibuat oleh Bank Negara pada 2016. Sekarang 2021, sudah 5 tahun apakah ini berlaku dan kajian-kajian ini belum lagi sehingga kini mencapai satu tahap yang berdasarkan kajian. Ialah kajian. Jadi kajian 2016, 2007, 2020 kita menghadapi pandemik. Masa kajian dibuat ni pandemik tak ada. Kita tak pernah fikir bahawa kajian ini kita akan menghadapi pandemik COVID-19. Tiba-tiba kita menghadapi pandemik COVID-19. Jadi perkara-perkara begini telah membantukan kajian tersebut. Dan mungkin kajian ini dibuat untuk diangkat naik kepada kabinet untuk dilaksanakan. Yang ini kita kena pastikan. Walaupun kajian-kajian dibuat, kalau tidak diangkat naik ke peringkat yang bagi buat keputusan, jadi boleh kita ambil sebagai satu indikator kajian ini sebagai satu benchmark ataupun tanda aras kita bagi kita mencapai dalam masa beberapa tahun. Itu yang pertama. Yang keduanya saya nak melihat apabila kita tidak mencapai berdasarkan apa yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Kelang ini, kita ada beberapa approach bagi membantu SME, iaitu dalam program ketika kita menghadapi pandemik COVID-19 ini, program seperti penjana dan pemulih. Kerajaan juga mengambil keputusan membantu majikan-majikan SME dan juga kita memberi insentif kepada pekerja termasuk dalam program Malaysianization yang mana sekiranya mereka gaji 2,000 pada ketika ini, kerajaan akan menambah lagi allowance kepada mereka sebanyak 500 menjadi 2,500. Begitu juga kepada majikan-majikan, mereka boleh buat tuntutan kepada kerajaan melalui agensi kementerian iaitu PKSO, sekiranya mereka tidak mampu untuk membayar gaji, jadi shortfall di antara gaji yang mereka bayar, diberi insentif supaya majikan juga tidak mengeluarkan perbelanjaan yang tinggi ketika mereka menghadapi pandemik COVID-19 yang mana produk mereka akan berkurangan. Begitu juga pekerja tidak mendapat kekurangan gaji ataupun kehilangan gaji seterusnya apabila kita menghadapi pandemik COVID-19 ini. Jadi kerajaan secara menyeluruh melihat semua sudut termasuk mereka B40 ke atas ataupun mereka M40, B40 dan juga mereka termasuk majikan-majikan yang terlibat dalam pembangunan ekonomi cycle negara. Sekian, terima kasih. Soalan tambahan kedua, silakan Yang Berhormat. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih Timbalan Menteri. Memang panjang perbahasan taklimat ucapan.
10 tahun dalam Parlimen ni, Dewan Yang Mulia ni saya dengar perkara yang sama. Kajian, bincang bagaimana kita nak laksanakan. Dalam kita nak melaksanakan keluarga Malaysia di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri daripada BERA, saya yakin dan percaya. Kalau kita tengok macam mana sahabat saya daripada Kelang sebut tadi, memang ni bukan 1, 2, 3, malah lebih 10 kajian telah dibuat untuk memastikan negara kita, rakyat kita wajib dan harus diberikan, itu pun paling minima 1,500 ni paling minima, sepatutnya tak cukup, tapi sekadar untuk melihat dapat kita merealisasikan ke keluarga Malaysia ni, kestabilan demi kemakmuran rakyat jelata ni, saya syorkan 1,500 ni di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat BERA dapat kita laksanakan. Satu lagi yang berkaitan perkara kedua ni, memang subsidi terlalu banyak. Dalam masa zaman pandemik COVID ni terlalu banyak sumbangan bantuan. Kita boleh ambil contoh negara-negara maju. Bagaimana kita boleh laksanakan subsidi ini untuk kita berikan kepada direct kepada pekerja-pekerja di bawah B40 yang mana gaji hari ini 1,200 minima. Saya pohonlah kerajaan pada hari ini dapat melaksanakan pemberian gaji 1,500 minima terdahulu pada tahun 2022 insya-Allah. Terima kasih Datuk Eddy Petua. Terima kasih. Terima kasih sahabat saya daripada Yang Berhormat Baling. Ya, memang dalam kaedah pengurusan moden, kajian itu adalah satu elemen. Kalau tak ada kajian, apa kita nak ukur? Jadi kadang-kadang kita buat 10 kajian, mungkin satu kita pakai. Jadi kalaulah kajian telajak laris, jadi kalau kajian banyak itu betul lah. Seperti memang mungkin sampai 20-30. Kalau kita tak buat kajian, kita tak ada langsung benchmark ataupun indikator ataupun penunjuk aras yang mana kita nak bergerak. Jadi itu adalah dia panggil pengurusan moden ataupun modern management. Dalam kita menunjukkan prudent management kita bagi kita melaksanakan tanggungjawab kita dalam melaksanakan kerajaan untuk kita membantu rakyat pada ketika ini yang mana seluruh dunia menghadapi musibah ini. Jadi saya setujulah. Tapi untuk gaji yang dicadangkan sebagai gaji kenaikan sampai paras minimum 1,500, insya-Allah kita akan tengok. Sebab saya dah sebut tadi dalam soalan dan jawapan saya, Majlis Perundingan Gaji Negara yang bersidang pada 9 Disember 2021 telah menyelesaikan perbincangan dalam proses penyediaan kertas jemaah menteri. Jadi Yang Berhormat Datuk Baling pun faham kaedah pengurusan. Bila naik peringkat ke atas dah lulus baru boleh laksana. Kalau kajian, takat kajian saja, tak angkat ke peringkat untuk pelaksanaan terutamanya kabinet. Jadi kita tak sampai, tak akan dapat tercapai. InsyaAllah dengan usaha kita semua, dengan sokongan dan juga support daripada semua ahli parlimen yang nak kita beri satu sumbangan kepada rakyat yang lebih baik untuk mereka meneruskan kehidupan mereka. InsyaAllah pada 9 Disember ini telah diputuskan dan jemaah menteri akan diangkat naik ke kertas ini kepada jemaah menteri untuk kita syorkan kepada jemaah menteri untuk pertimbangan dan persetujuan. Terima kasih. Terima kasih Timbalan Menteri yang hebat. Tolong bawa laksanakan tahun depan juga. Seterusnya pertanyaan jawab lisan, saya jemput Yang Berhormat Datuk Muhammadin Katapi Lahad Datuk. Terima kasih Tuan Speaker. Soalan saya soalan nombor 9. Minta Menteri Kesihatan Timbalan jawab. 3 minit. Terima kasih Yang Berhormat Tuan Yang Dipertua. Pemakaian pelitup muka dengan cara yang betul adalah salah satu kaedah bagi mengekang penularan COVID-19 dengan mengelak pemakai dari mendapat jangkitan dari orang lain dan pada masa yang sama dapat menghalang virus dari pemakai tersebut kepada orang lain. Pemakaian pelitup muka ini telah diakui keberkesanannya oleh badan-badan antarabangsa yang berautoriti seperti WHO dan CDC USA atau Center for Disease Control and Prevention. Sementara itu, WHO mengusulkan penjarakan fizikal adalah bertujuan untuk melambatkan penularan jangkitan dengan memutuskan rantaian jangkitan COVID-19 dan mencegah jangkitan baru muncul. Kedua-dua kaedah ini turut boleh mencegah penularan penyakit berjangkit lain, terutamanya yang tersebar melalui udara dan titisan pernafasan.
Pemakaian pelitup muka telah diwajibkan pada 1 bulan Ogos tahun 2020 bertujuan untuk menyekat penyebaran penyakit yang berjangkit melalui saluran pernafasan, khususnya COVID-19. Ianya bertujuan untuk melindungi individu yang sihat atau untuk menghalang penjangkitan seterusnya bagi individu bergejala. Walau bagaimanapun, penggunaan pelitup muka ini mestilah disekalikan dengan pematuhan SOP yang seperti seperti penjarakan fizikal, membasuh tangan dengan kerap serta lain-lain langkah pencegah kualan penyakit 19. Penggunaan pelitup muka sangat berkesan untuk mengurangkan penyebaran virus. Dari artikel yang diterbitkan oleh University of Texas, USA pada 26 bulan Januari 2021, dapati penggunaan pelitup muka dapat mengurangkan penularan jangkitan melalui pengurangan penyebar cecair pernafasan ataupun infected droplets, baik semasa kajian makma ataupun kajian klinikal. Kajian yang telah dijalankan oleh bahagian pendidikan kesihatan Kementerian Kesihatan Malaysia pada bulan Oktober 2021 berkaitan pematuhan kepada SOP mendapati 95% responden masih patuh kepada SOP norma baharu. Majoriti responden sangat bersetuju untuk terus mengamalkan norma baharu dan patuh pada SOP. Pada tahun ini, sehingga 13 Disember ini, seramai 3,011 individu telah dikenakan kompaun atas kesalahan tidak patuh kepada pemakaian pelitup muka dalam komuniti. Manakala 3,082 individu dikenakan kompaun kerana gagal mengamalkan penjarakan fizikal. Oleh itu, kedua kaedah sepatutnya dijadikan amalan dan norma baharu setiap individu. Justru walaupun Malaysia telah balik ke fasa endemik, amalan ini perlu diteruskan. Dengan kemunculan varian baru COVID Omicron, kita dapati negara seperti US, United Kingdom telah menyarankan kembali agar rakyat di negara tersebut meningkatkan amalan pemakaian pelitup muka dan penjarakan fizikal. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Menteri. Sila Lahad Datuk, soalan tambahan. Tiada soalan tambahan. Tiada soalan tambahan. Soalan tambahan yang kedua, saya jemput yang berhormat Bukit Bintang. Terima kasih, Tuan Sri Yang Di-Pertua soalan tambahan. Saya ingin bertanya yang berhormat Timbalan Menteri. Ramai rakyat nampaknya tidak mengambil berat pemakaian pelitup muka di mana-mana pun. Dan nampaknya tidak tindakan penguasa yang ke atas mereka yang menanggar SOP ini. Saya minta komen dari yang berhormat Timbalan Menteri. Terima kasih. Terima kasih. Bukit Bintang, sila Timbalan Menteri. Mungkin tak apa jelas. Itu soalan adalah ke arah. Minta ulang sekali lagi, Bukit Bintang, ulang. Mematuhi SOP je. Ya, minta komen dari yang berhormat Timbalan Menteri tentang ramai rakyat nampaknya tidak mengambil berat memakai pelitup muka di mana-mana tempat pun kita pernah nampak. Tetapi tidak ada tindakan yang diambil mereka. Apakah komen dari yang berhormat Timbalan Menteri? Seperti yang saya katakan tadi, daripada kajian Kementerian Kesihatan, 95% sampling yang kita buat, mereka memang setuju untuk mematuhi SOP dan norma baru. Dan kalau kita melihat daripada kes-kes kompaun yang kita telah adakan sama ada masa pilihan raya ataupun di masa-masa yang dulu, memang banyak kes kita telah dapati daripada pelbagai agensi yang kita dianugerahkan untuk mematuhi, untuk menangkap mereka yang tidak patuh kepada SOP. Dan panjang list yang saya ada sini, kalau yang berhormat ingin saya boleh sampaikan data-data yang mengatakan bahawa mereka yang tidak patuh kepada SOP sama ada tidak memakai pelitup muka dan sebagainya, penjarakan berada dalam keadaan yang tidak mengikut SOP memang ada. Dan baru ini kita ketahui masa pilihan raya di Melaka dengan SOP yang kita ada, banyak juga kompaun telah kita
sudah kita sampaikan kepada mereka yang tidak mematuhi SOP. Sekian, terima kasih. Saya benarkan soalan tambahan ketiga yang berhormat Rasah. Terima kasih Datuk Speaker atas peluang yang diberikan. Saya nampak, saya meneliti jawapan daripada Timbalan Menteri Kesihatan tadi. Saya bersetuju dengan jawapan tersebut. Bagi saya itu jawapan yang dapat melindungi keselamatan dan kesihatan rakyat kita. Ini saya bagi contoh. Saya sendiri pakai 2 lapis. Bila bercakap tu saya buka 1 lapis. Cuma saya nak minta komen daripada Yang Berhormat Timbalan Menteri. Yang Berhormat Menteri KKM ada menyebut bahawa orang politik, pemimpin politik lah antara yang paling engkar, paling banyak engkar terhadap SOP ni, termasuk ketika berkenaan dengan pemakaian pelitup muka. Saya bagi contoh. Saya nampak kedua-dua Timbalan Menteri KKM, minta maaf ya, buka pelitup muka ketika menjawab soalan. Jadi apakah kedua-dua Timbalan Menteri ini tidak mempunyai pendapat yang sama seperti Yang Berhormat Menteri? Saya setuju dengan Menteri, pemimpin politik, kita ni pemimpin. Rakyat memandang kita sebagai contoh. Dan kita mempunyai tanggungjawab asas untuk memberikan satu teladan yang baik. Ketika bercakap pun gunakan pakai pelitup muka. Saya nak minta pandangan daripada Yang Berhormat Timbalan Menteri. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Mungkin Yang Berhormat tidak berada dalam dewan ini apabila siapa-siapa yang bercakap daripada speaker untuk membuka emas supaya cakapan kita lebih jelas, ya. Jadi saya kalau lepas ini saya akan pakai pelitup muka. Terima kasih. Ya. Saya tahu, tapi cuma keselamatan. Ini isu keselamatan di Timbalan Menteri. Jarang duduk dalam dewan ke ni? Baik. Petua kita siapa yang bercakap boleh, tapi yang di bersebelahan kena tutup. Seterusnya, jawab tulisan saya jemput Yang Berhormat Datuk Abdullah Sani Abdul Hamid Kapar. Terima kasih Datuk Speaker. Soalan saya nombor 10. Sila Menteri Perpaduan Negara atau timbalannya menjawab. 3 minit. Terima kasih Yang Berhormat Kapar. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Sebagai komitmen kerajaan dalam mengekalkan keharmonian dan perpaduan antara kaum, Kementerian Perpaduan Negara telah menghasilkan Pelan Tindakan Perpaduan Negara 2021-2030 merupakan pelan induk dengan izin Master Plan yang menggariskan program-program di bawah agenda perpaduan melibatkan pelbagai agensi sama ada yang berperanan sebagai peneraju atau pelaksana kepada program-program tersebut. Pelan Tindakan Perpaduan Negara ini mempunyai 3 matlamat. Yang pertama, menyediakan kerangka rujukan bagi melaksanakan program dan aktiviti berteraskan usaha ke arah memperkukuh perpaduan dalam kalangan rakyat berbilang etnik. Yang kedua, menjadikan pelan tindakan sebagai ukuran kejayaan dasar perpaduan negara yang mahu penghayatan perpaduan suatu kebiasaan digerakkan secara konsisten. Dan yang ketiga, memperkasa cita-cita rukun negara sebagai pasak kepada pelan tindakan perpaduan negara sesuai dengan usaha mencipta sebuah masyarakat yang harmoni dan sejahtera. Pelan tindakan ini dibangunkan dengan 5 teras. Yang pertama, membentuk masyarakat yang menghargai dan mengamalkan perpaduan. Yang kedua, memelihara sistem demokrasi raja berperlembagaan. Yang ketiga, memperkasa sosioekonomi yang adil dan saksama. Yang keempat, menjamin keterbukaan dan toleransi terhadap perbezaan agama dan tradisi kebudayaan. Yang kelima, membina masyarakat progresif melalui sains, teknologi dan inovasi. Semua program ini disusun di bawah pelan induk, melibatkan kerjasama ke semua kementerian dan 34 buah agensi kerajaan sebagai peneraju ataupun agensi pelaksana. Selain itu, Kementerian Perpaduan juga turut membangunkan pelan-pelan pelaksanaan khusus bagi memantapkan pelaksanaan aktiviti perpaduan dari peringkat kanak-kanak, kita ada tabika perpaduan, sehingga ke dewasa seperti mediator rukun tetangga melalui pemekasan jentera-jentera perpaduan. Antaranya pelan pemekasan kepimpinan komuniti rukun tetangga, pelan pemekasan pendidikan awal kanak-kanak tabika perpaduan, modul pengurusan program sekretariat rukun negara dan kelab rukun negara di sekolah dan universiti, dan juga pelan pemekasaan NGO perpaduan. Sebagai menyokong aspirasi keluarga Malaysia, Kementerian Perpaduan Negara telah membangunkan juga Pelan 5 tahun yang bernama Kami, Pelan Perpaduan Keluarga Malaysia, yang merupakan inisiatif berfokus dalam meraihkan kepelbagaian di negara ini. Sekian, terima kasih. Soalan tambahan, tambah Kapar, sila. Terima kasih, Datuk Speaker. Terus kepada soalan. Apakah langkah kerajaan untuk mengawal selia peranan media sosial yang menjurus perpecahan
serta fitnah yang mengundang permusuhan terutama sekali ahli politik yang menggunakan media tanpa ada tindakan dari penguasa. Di samping itu mencadangkan cintakan perpaduan di peringkat sekolah rendah dan menengah diberi subjek wajib dalam mata pelajaran. Terima kasih Datuk Speaker. Terima kasih Kapar. Sila Timbalan Menteri. Terima kasih Berhormat Kapar. Untuk makluman Yang Berhormat Kapar, kami telah menjawab soalan ini beberapa kali dalam Dewan Yang Mulia ini. Dan peruntukan-peruntukan perundangan memang banyak sebenarnya di bawah Kementerian Dalam Negeri dan juga Kementerian Komunikasi dan Multimedia. Semua masalah-masalah yang melibatkan hasutan dalam media sosial oleh ahli politik maupun individu secara maknanya jelas ataupun kabur, semuanya boleh disiasat dengan akta-akta tersebut. Dan semuanya amat relevan di bawah Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia untuk kita ambil dan tangani sebarang konflik-konflik yang ada. Berhubung dengan penerapan subjek ataupun kuliah ataupun kandungan perpaduan, saya yakin di peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia, silibus mata pelajaran sejarah itu sendiri cukup kaya dengan pelbagai kandungan dan contoh untuk kita memperkukuhkan perpaduan. Di samping, pada masa yang sama, kita juga perlu mendaulatkan dan memperkukuhkan pembelajaran dan pengajaran bahasa Melayu secara tertib dan teratur di peringkat sekolah, menengah dan juga di universiti. Kalau kita amalkan ke semua asas-asas rukun-rukun perpaduan ini, saya yakin tidak ada timbul banyak masalah perpaduan dan salah faham kerana komunikasi jelas antara kaum pelbagai peringkat. Sekian, terima kasih. Soalan tambahan yang kedua, saya jemput Yang Berhormat Kinabatangan. Sila. Terima kasih Tuan Ketua. Yang Berhormat, mungkin maklum bahawa negara kita ini memang negara yang unik, tidak ada terdapat di mana-mana dunia, iaitu budaya beratus kabut bangsa dan sebagainya. Jadi apakah Yang Berhormat Kementerian ini akan mencadangkan satu strategi baru atau pendekatan baru seperti Blue Ocean Strategy bekerjasama dengan berbagai-bagai kementerian untuk memastikan bahawa perpaduan dalam negara kita ini benar-benar termetri dan boleh mengukuhkan perpaduan masa depan negara kita. Terima kasih. Sila, Timbalan Menteri. Ya, terima kasih Yang Berhormat Kinabatangan. Benar sekali apa yang ditelah oleh Yang Berhormat Kinabatangan. Dan sebenarnya agenda perpaduan ini bukan milik Kementerian Perpaduan Negara sahaja. Kami hanyalah kementerian yang dipertanggungjawabkan untuk menggubal dasar. Dan dari segi pelaksanaan, kami perlukan dengan izin whole of government approach. Semua kementerian dan agensi kerajaan, hatta kerajaan negeri baru-baru ini dalam pelancaran pelan perpaduan tindakan perpaduan negara yang 10 tahun itu, kita jemput semua esko-esko negeri, tak kira kerajaan maupun pembangkang, yang semuanya hadir alhamdulillah untuk beri sokongan dan komitmen kepada pelan perpaduan ini. Jadi kita harap bukan sahaja Kementerian Perpaduan tapi semua kementerian juga menyahut dan menyambut seruan ini untuk melaksanakan setiap satu item yang telah kita gariskan di peringkat kementerian agensi sampailah ke peringkat tabika perpaduan di bawah. Itu sekian, terima kasih. Brau tadi bangun soalan tambahan ketiga. Ada? Terima kasih. Memandangkan isu perpaduan, saya mendapat peranan KRT yang main peranan yang baik. Cuma saya pun mendapat di kawasan bandar kaum selain daripada Pemutera tidak sertai program KRT. Jadi soal saya, adakah kementerian ada penyelesaian atau pendekatan untuk mendapatkan kaum selain daripada Pemutera untuk sertai program KRT? Terima kasih. Silakan Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Brau. Seperti saya ucapkan tadi, kita memang ada pelan pemerkasaan kepimpinan komuniti rukun tetangga bagi 10 tahun akan datang, for a decade of plan, yang mana kita mahu lebih banyak penyertaan daripada pelbagai kaum, dan juga bukan saja kaum tapi juga dari segi julat umur.
kita ada jiran muda yang sepatutnya kita bekerjasama dengan Kementerian Belia Sukan, melibatkan anak muda, pelbagai kaum menyertai komuniti rukun tetangga dalam menjayakan misi-misi rondaan, program-program pembangunan masyarakat untuk kaum ibu tunggal, untuk urban farming, contoh dengan izin. Jadi memang benar kita ada program ini, pelan ini, dan kita mahu lebih ramai kaum-kaum dari pelbagai latar menyertai komuniti rukun tetangga di tempat masing-masing. Terima kasih. Yang Berhormat Tuan Wong Ling Wiu. Terima kasih, Yang di-Pertua. Soalan saya nombor 11. Yang Berhormat Menteri. Terima kasih, Tuan Yang Pertua. Pasukan Gerakan AM atau PJ Brigade Sarawak telah mengesan sejumlah jalan tikus di wilayah Sarawak sepanjang tempoh pelaksanaan operasi-operasi semasa PJA. Secara keseluruhannya terdapat sebanyak 41 laluan tikus dikesan melibatkan 10 daerah di wilayah Sarawak. Senarai jalan tikus yang dikesan PJA adalah seperti berikut. Di Lundu ada 5, di Bau ada 3, di Padawan ada 2, di Serian ada 9, di Seri Aman ada 6, Lubuk Antu ada 4, di Kapit ada 3, di Marudu, Ulu Baram ada 5, di Limbang ada 2 dan di Lawas ada 3. Statistik kes dan tangkapan melibatkan parti bagi Brigade Sarawak PJA untuk tempoh Januari hingga Disember 2020 adalah sebanyak 35 kes melibatkan 203 tangkapan, manakala bagi tempoh Januari hingga September 2021 adalah sebanyak 181 kes melibatkan 871 tangkapan. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Soalan tambahan pertama. Terima kasih Timbalan Menteri atas jawapan. Soalan tambahan saya. Di Sarawak, permohonan pekerja asing perlu melalui Jabatan Tenaga Kerja terlebih dahulu bagi mendapatkan mengambil pekerja asing. Ini sangat menyusahkan dan prosesnya merumitkan majikan. Adakah pihak kerajaan atau Kementerian Dalam Negeri mewujudkan pusat setempat one-stop center untuk menyelesaikan masalah ini? Silakan. Tuan Pertua, ini adalah berkaitan dengan pengambilan pekerja asing. Cadangan pihak YB daripada Seriki itu baik. Dan ini akan dibawa ke dalam kementerian untuk dipertimbangkan. Terima kasih, Tuan Dato'. Soalan tambahan kedua daripada Serian. Terima kasih Yang di-Pertua. Terima kasih Timbalan Menteri. Seperti mana yang telah dijawab oleh Yang Berhormat Timbalan Menteri sebentar tadi, 9 dari jalan tikus ini yang telah dikenal pasti di negeri Sarawak terdapat di Serian. Soalan saya, sememangnya kita mempunyai satu tempat di mana anggota PJA di Serian ditempatkan, yaitu di tempat yang dinamakan Besok kembali langsung dari Parlimen, saudara. Ketika ini Timbalan Menteri Dalam Negeri sedang menjawab soalan tambahan daripada Ahli Parlimen Sarike mengenai isu jalan tikus di Sarawak yang menjadi pintu masuk kepada pendatang asing tanpa izin, tanpa pelepasan imigresen ke Semenanjung maupun di Sabah dan juga Sarawak. Anda boleh terus mengikuti jawapan daripada Timbalan Menteri menerusi laman web RTM Klik ataupun aplikasi RTM Klik. Kami akan bawakan sehingga selesai persidangan Dewan Rakyat dan juga Dewan Negara hari ini. Terdahulu, saudara, di Dewan Rakyat sebanyak 13 soalan telah pun dijawab oleh Menteri dan juga Timbalan Menteri yang berkaitan. 3 daripadanya menerusi waktu pertanyaan-pertanyaan Menteri. Antara yang dimaklumkan hari ini adalah mengenai bekalan ayam tempatan di pasaran dijangka akan stabil menjelang Februari 2022. Menteri Pertanian dan Industri Makanan Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi memaklumkan ia mengambil kira komitmen pemain industri untuk meningkatkan kapasiti penternakan dan pengeluaran ayam selaras permintaan semasa di pasaran tempatan. Dewan juga hari ini turut dimaklumkan bahawa kos pengeluaran ayam di ladang sebahagian besarnya dipengaruhi oleh harga makanan ternakan. Sebarang kenaikan terhadap kos makanan ternakan
akan meningkatkan kos pengeluaran, seterusnya memberi impak kepada harga ayam di pasaran. Dewan turut dimaklumkan hari ini bahawa pemberian markah 90% terhadap prestasi keseluruhan 100 hari ahli jemaah menteri tidak dilakukan sewenang-wenangnya. Sebaliknya dibuat berdasarkan petunjuk prestasi utama KPI yang telah pun ditetapkan oleh kerajaan. Pada sesi waktu pertanyaan-pertanyaan menteri, Dewan turut dimaklumkan bahawa Kementerian Pendidikan sedang menyediakan satu kerangka baharu yang lebih menyeluruh bagi membantras masalah buli di sekolah termasuk sekolah berasrama. Menterinya Datuk Dr. Razzie Jidin berkata, kerangka tersebut melibatkan pengukuhan dan penambahbaikan terhadap pendekatan sedia ada berdasarkan 4 komponen utama iaitu penyedaran, pelaporan, penghukuman dan juga pemantauan. Baik saudara, selesai saja nanti sesi pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan. Dewan Rakyat akan diteruskan dengan pembentangan rang undang-undang langkah-langkah sementara bagi mengurangkan kesan penyakit coronavirus 2019 pindaan 2021 dan juga rang undang-undang pencegahan dan pengawalan penyakit berjangkit pindaan 2021. Kedua-duanya untuk bacaan kali pertama sebelum diteruskan dengan pembentangan rang undang-undang lain seperti yang dinyatakan dalam aturan urusan mesyuarat. Di Dewan Negara pula sebanyak 11 soalan telah pun dijawab oleh menteri dan juga timbalan menteri yang berkaitan. Banyak isu yang dibangkitkan hari ini, antaranya termasuklah mengenai isu pembangunan rumah mampu milik yang tidak mencapai sasaran telah pun dijawab oleh timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan, juga mengenai isu akses jalur lebar khususnya untuk penduduk di pedalaman. Perkara tersebut juga telah pun dijawab oleh timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia. Ketika ini Menteri Kewangan sedang membentangkan rang undang-undang perbekalan 2022 di Dewan Negara. Kami bawakannya secara langsung sehinggalah tamat nanti menerusi laman web dan juga aplikasi RTM Klik. Anda boleh terus mengikuti di sana. Baik saudara, sekian saja persidangan Dewan Rakyat dan Dewan Negara akan kami bawakan di TV1 dan juga saluran berita RTM. Nanti pukul 1 tengah hari, rakan setugas Ashraf Ishak akan membawakan lebih banyak intipati sidang Dewan Rakyat dan Dewan Negara kepada anda. Anda boleh terus ikuti berita Parlimen pukul 10.30 malam ini untuk laporan menyeluruh sidang Parlimen hari ini. Kita jumpa lagi esok, insya-Allah. Saya Indi Reza Rohadian. Salam hormat. Assalamualaikum.